Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang berusaha, Tuan Nazir dan jawatan kuasa masjid, ibu ayah, para jemaah muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat, adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul dalam masjid yang kita kasihi ini, dalam forum kita yang bertajuk apa tadi? Dunia di tangan. Dunia di tangan, jangan. Maknanya semua dah bersedia dengan tajuk lah. Tadi bukan saya tak ingat tajuk tu. Maknanya kita bersedia dengan perbincangan berkenaan dengan dunia di tangan, jangan sampai ke hati. Dan kedua-dua panel kita semua kenal, Alhamdulillah. Tuan pengacara pun dah perkenalkan tadi. Yang sebelah kiri saya pertama ni Al-Fadhil Ustaz Dr. Izhar Arif, Syarah UKM. Dan di hujung sana yang tengah tengok telefon yang manis tu, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi. Dua-dua ni saya pun sendiri saya minat. Ustaz Izhar selalu saya tengok dia dalam TV Bismillah, TV Hijrah, Orang Perdana. Ustaz Abdullah Khairi memang kita selalu follow dalam YouTube. Alhamdulillah, kita tengok dalam YouTube pun kita terkejut juga. Tak tahu lagi lah, tak duduk dalam masjid lagi. InsyaAllah, Alhamdulillah. Persoalan-persoalan yang akan dikongsi oleh para panel kita, insyaAllah moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Saya sengaja tadi saya tulis sikit dekat Facebook, share iklan forum malam ni, dan tanyalah friend-friend di Facebook, tajuk dunia di tangan jangan di hati. Apa persoalan-persoalan yang sewajarnya saya sebagai moderator tanya ahli panel kita, jadi supaya manfaat dapat kepada yang hadir malam ni. Banyak sangatlah soalan yang diorang cadang. Cuma tak apalah, saya baca satu dalam banyak-banyak soalan, ada yang paling menyayat hati. Soalan untuk ahli panel, siapakah antara Dr. Izhar dan Ustaz Abdullah Khairi yang paling hampir handsome dengan moderator? Ini paling menyayat hatilah. Jadi kita nak terus pergi pada perbincangan pertama. Kita letak bola tanggung dulu tadilah. Tentang tajuk kita minta Ustaz Izhar mulakan dulu. Apa maksud yang kita nak bincang dunia di tangan jangan di hati? Saya bagi masa sekitar 15 hingga 20 minit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya kasihi sahabat saya Ustaz Said Nur Hisham, yang mana saya juga antara peminat beliau dalam halaqah. Kalau tengok halaqah ada muka Ustaz Said, tengok baju pun ada halaqah, punya taksub dengan TV 9. Tak tengok rugi. Sahabat panel yang sangat serasi dari dulu, kini dan selamanya, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah kerana dalam keadaan hujan yang begitu lebat ini kita dapat bersama-sama berada dalam rumah ini. Bukan senang kita nak datang, nak bekerja-kerja daripada pejabat, datang-datang terus datang masjid. Tadi tengok ada orang tukar baju dalam kereta, nampak dia tukar baju, cuma saya tak nampak secara TV. Wujudlah, kalau nampak dulu hilang Quran aku gitu. Tapi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sebab apa kita buat semua ini?
tak lain dan tak bukan kita nak kejar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah janji kepada kita akan mempermudahkan urusan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila sebut tentang dunia, ramai orang ingat dunia ini kita kena tinggal terus. Sebenarnya kita kena kembali kepada Al-Quran. Kita ni manusia, tuan-tuan, kita ada fitrah yang Allah sebut fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah yang Allah bagi takkan berubah dah. Ini ada pada setiap manusia. Dan Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 14. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati minan dhahab wal fiddah wal khayl al-musawwamati wal an'am wal has. Al-ayah. Allah kata apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia ini Allah dah hiaskan dalam diri dia ada nafsu syahwat. Nafsu syahwat tak boleh, kena jaga. Memang nafsu syahwat kena layan, betul tak? Itu sebabnya kita disyariatkan berkahwin. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Kita orang lelaki tengok orang perempuan, macam mana perasaan? Macam mana? Gah. Orang kata mari gah gitu. Tengok Gah tu apa Ustaz? Gah tu? Gah tu nak payah benda-benda sini. Gah tu naik nafsu lah. Gah tu maknanya rang. Orang mata panggil gah. Orang KL kata bernafsu. Lelaki tengok perempuan standard, betul tak? Kalau tengok perempuan, Allah Akbar, naik bulu roma. Bulu roma naik dulu, lepas tu mau yang lain. Nanti yang Ustaz tengok tukar baju nak kereta lelaki perempuan. Betul lagi. Sebab tak ada langsung. Tapi nak cerita, itu standard fitrah. Jangan risau orang perempuan tengok orang lelaki biasa. Tengok Ustaz Syahid, tengok Ustaz Syahid, tengok jangkuk ada tak? Tapi nak cerita, tengok tu ada orang itu standard, tapi kena jaga. Tengok astagfirullahalazim, untuk lelaki orang dia lupa. Allah Akbar, mungkin mana tahu aku nombor 2. Jangan harap sebab dia takut diri. Jangan risau nombor 2 dia penakut la ilaha illallah. Kalau kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil saja. Ini orang, ini tunggu lagi. Tuan-tuan puan, itu standard. Tu Allah kata aku bagikan nafsu kepada manusia, lelaki nak kepada perempuan, perempuan nak kepada lelaki. Itu standard, tapi gunakan cara yang betul. Gunakan nafsu. Ada perasaan ataupun nafsu nak kepada harta, itu standard. Daripada motor, ada perasaan nak naik kereta, betul tak? Cumanya kereta tu kita mula dengan berapa pendapatan kita. Kalau pendapatan kita layak untuk naik Viva, Viva dulu. Lepas tu naik sikit, itu standard fitrah. Jangan orang kata tak apalah, aku beli Viva ni sampai mati insya-Allah Viva. Jangan. Saya tengok Ustaz Abdullah, dia punya dia punya permulaan dengan kereta, dengan motor. Dengan motor Kapcan. Sekarang tuan-tuan, Allahu Rabbi, semua kereta dia. Semua kereta dia. Tapi dia okey lah. Bawa kereta Capri dia kata 200 tuan-tuan. 200 km sejam. Nak cerita bagi, itu nafsu. Baru ni sebut pula kalau lah dapat backfire dia. Itu nafsu, saya kata tak apa. Sampai masa nanti insya-Allah pakai lagi. Cuma dan tuan-tuan perempuan, itu nafsu. Walau bagaimanapun tuan-tuan, semua nikmat dunia ini ataupun nafsu-nafsu dunia ini kita kena gunakan ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Jangan silap orang kata nafsu tak boleh layan. Tak, nafsu perlu dilayan. Itu sebab Islam syariatkan perkahwinan. Islam syariatkan jual beli dan mengharamkan riba. Islam mensyariatkan kita boleh berhibur, tapi hiburan yang bagaimana? Itu perlu kita tahu. Jangan kita berhibur tanpa dengan membelakangi syariat, tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, Allah sebut dalam Al-Quran juga berhubung tentang nikmat dunia ini juga. Allah kata, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Apa kata Allah? Gunakan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Yang dunia, yang akhirat ni kamu jaga betul-betul. Kamu kejar betul-betul. Kamu buat betul-betul. Sembahyang jangan tinggal. Ada kenderaan, gunakan kenderaan itu ke jalan Allah Ta'ala.
Tetapi kata Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sekali-kali kamu lupa akan dunia, sebab dunia akan bawa akhirat. Tuan-tuan, saya nak kongsi satu pengalaman, tuan-tuan. Mic kan sedap lagi, mic ni telah suara seru kan? Ni sedap, ni sedap. Untuk orang tak mandi petang tak boleh. Ni sedap, dia macam kembang gitu. Tuan-tuan, suatu hari saya ceramah di Pucuk. Oh, ni bagus dah. Mic sangat penting, tuan-tuan. Semalam mic dia terang, saya bangun pagi tadi berdarah. Betul? Punya pasal dia kuah buat sangat. Bosok mic buat. Tapi tak apa, tuan-tuan. Tak apa, sebab aku tahu tak, lepas ni dia bagi aku kuat-kuat. Baik aku bagi dia siap-siap. Kami dah lama, tuan-tuan, biasa dah dengan dia ni. Tuan-tuan, pernah sekali, tuan-tuan, saya ceramah dekat Pucuk, saya ingat lagi. Bila kita ceramah, habis ceramah tu alhamdulillah, masa tu tentang Maulid Nabi tu. Jadi masa tengah makan dekat satu masjid, kita makan dalam talang. Kemudian ada seorang hamba Allah depan, pakai serban, pakai jubah. Jubah pun agak nampak lusuh. Lantas saya pun bertanya kepada dia, kerja kat mana? Oh, saya buat roti canai, Ustaz. Oh, buat roti canai, orang mana? Kat mana kedai? Tak, saya buat dekat tompang kedai orang. Lah, kenapa tak buka warung sendiri? Payah Ustaz, saya sibuk. Sibuk apa? Sibuk berdakwah. Saya kata sudah. Dakwah pun tak. Jangan lupa berforum. Tak, saya keluar dakwah tabligh. Oh, bagus, kata bagus. Tak ada orang macam dia tabligh ni antara yang terbaik lah. Sebab dia boleh pergi ketuk rumah orang. Jangan orang boleh ketuk, saya tak berani ketuk rumah orang. Rumah ni tak berani, dia kok dia pakai. Dia ketuk itu, saya kata, "Bang, jom sembahyang." Oh, tuan-tuan, ada orang tu nampak kereta tabligh tu pakai kopiah. Nak pergi mana? Bang, nak bagi tahu. Tak apa, saya nak pergi dah, ikut awak pergi sembahyang. Hebat orang tabligh, tuan-tuan. Tapi dia ni silap. Dia tabligh saja, tapi tak mau kerja. Saya pun sembang dia tengah makan roti canai. Saya kata, ni roti canai awak buat. Tak. Ni pergi kedai mamak pula. Apa tak buat awak punya? Bagi punya jual dekat masjid. Masjid dapat juga tukang. Tak, Ustaz, saya bawa balik daripada dua berdakwah. Lebih kurang 4 bulan cukup apa? Oh, okey. Lepas tu saya tanya, dulu buka tak warung, saya bagi cadangan. Tak benar, Ustaz, saya buat sampingan. Saya ni sebenarnya engineer. Engineer. Garu kepada saya. Sebab tengok cara dia pakai itu tak macam engineer. Engineer nak wajing selalu kan. Lepas tu saya kata, engineer kat mana? US. Dekat USA. Saya tanya berapa pointer dapat? Alhamdulillah Ustaz, 3.60. Dekat US 3.60 dapat BA. Saya kata la ilaha illallah, bukan senang. Ambil bidang apa? Ambil mechanical engineering ke apa? Electrical yang payah. Dua. Apa mechanical ke? Electrical dia lagi sama. Electrical yang payah tu electrical engineering. Saya kata Masya Allah, kenapa tak belajar? Dia kata, Ustaz, saya 5 kali dah minta kerja, Ustaz. 5 kali, Masya Allah. Kat mana? Syarikat sekian dia sebut tu 3-4 syarikat. Saya kenal lagi syarikat tu. Takkan memang tak minta, sebab yang saya tahu mechanical engineering atau electrical engineering ni sangat diperlukan. Jadi dia pun bagi tahu, dia kata, Ustaz, 5 kali pergi minta tak dapat, Ustaz. Awak pergi minta macam mana? Saya dah agak dah. Saya pakai sunnah dah, Ustaz. Sudahlah. Dia pakai jubah, pakai serban, jangkuk terabur itu. Saya kata, sudah. Jadi awak pergi macam ni? Ikut sunnah Ustaz. Dia orang tu bukan nak pada sunnah Nabi. Biar saya going. Biar saya buat roti canai daripada saya kerja tempat-tempat yang tak minat kepada sunnah Nabi SAW. Saya kata ginilah bang, tak boleh. Kita ni berdakwah juga. Berapa ramai kawan-kawan saya engineer, gaji 30,000 keluar dakwah. Itu baru betul, 3 hari keluar dakwah. Tapi duit Masya Allah banyak. Sebab nak berdakwah ni perlu ada duit. Betul tak? Takkan nak tinggal anak bini tak makan. Kamu dah kahwin? Tak kahwin berapa umur? 29 tahun. Allah Akbar. Ruki tak kahwin bang. Tu lah kata. Nak teringin kau, tapi siapa nak kita? Memang sebab pun tak ada kerja ni. Saya kata gini, bagi nombor telefon. Sekarang ni hang kena ikut Ustaz. Tadi hang belajar Ustaz kan? Betul Ustaz. Sekarang hang dah ambil ilmu dengan Ustaz. Kalau tak ambil betul-betul dengan Ustaz, kalau Ustaz tak reda, tak berkat itu. Ustaz jangan gitu Ustaz. Dia orang tinggal tu. Ustaz jangan gitu Ustaz, apa saya? Tahu kok. Kena ikut cakap. Bagi nombor telefon. Dia pun bagi nombor telefon. Nanti akan ada orang telefon, panggil pun kita dulu. Mau ikut saja cakap arahan orang. Kita tembok je kan. Tak pun tak tahu siapa dia nak jumpa. Tapi nak bagi semangat pada orang muda ni.
Tuan-tuan, saya pun jumpa dengan seorang Tan Sri. Tan Sri ini dia ada syarikat oil and gas. Tak apa kita tahu lah nama apa. Syarikat oil and gas. Saya jumpa dia, Tan Sri. Saya ada seorang hamba Allah ni. Dia ni saya jumpa budak-budak ada sertifikat, kalau boleh kau ambil, Tan Sri ambil dia, betulkan dia Tan Sri. Sebab dia ni tak nak kerja. Dia 3.6 rugi Tan Sri. Betul tak? Memang saya kebetulan nak mechanical engineering, electrical engineering nak letakkan di Dubai. Allah Akbar, boleh bilang tangan mampu. Tan Sri, tolong ambil nombor telefon kau. Tak apa, saya call. Cuma satu, jangan takut Tan Sri terkejut pula. Dia ni macam ni saya. Rambut tak terurung, nisai tak terurung. Sebab kuat sangat berdakwah dia. Jadi saya pun cakap dengan Tan Sri, tolonglah. Jadi dia pun tak apa, telefon. Tuan-tuan, Tan Sri telefon. Dia kata, ini nama sekian-sekian ke? Abdul Aziz nama dia. Ini nama Abdul Aziz ke? Ya, saya. Okey, boleh tak nanti dalam 5 jam lagi saya punya driver akan datang ambil. Ikut dia. Tuan-tuan tahu, dia nak panggil temu dulu. Driver dia bawa, ambil dia ikut. Dia ikut, bakul dia ikut semua. Dia pergi ke Taman Tun Dr. Ismail. Dekat situ ada wan utama. Tan Sri tu bawa suruh driver ni ambil kad kredit, bawa orang tua ni pertama sekali pergi foto rambut. Alter janggut dia tak cukup, tapi dia alter bagi cantik. Misal potong elok, rambut bagi trim elok sikit sebelum pergi jumpa Tan Sri ni. Baju dia pergi masuk dekat butik pakai baju suit, beli baju suit, kasut. Allahu Akbar, tuan-tuan mukmin. Sebab Tan Sri cerita kat saya tu yang saya tahu. Jadi bila saya pergi tuan-tuan, dia panggil Tan Sri tu ambil kucing. Dia kata, ustaz dah bagi tahu saya nak ambil awak tu kucing. Awak sijil-sijil, nanti jumpa saya akan hantar awak ke Dubai. Tuan-tuan, saya tak jumpa dia start daripada tu sehinggalah selepas 5 tahun. Saya jumpa baru ni pada tahun 2002 dekat Singapura. Saya jumpa dia tahun 2007. Apa berlaku? Saya tak kenal lah. Mana kita dah tolong, kita tak ingat orang sebab kita tak ada harapkan apa-apa. Saya jumpa kat Singapura. Masa tu saya daripada Singapura nak balik KL, saya tengah tunggu flight, tiba-tiba ada seorang sapa saya, Ustaz handsome tuan-tuan, handsome. Saya pun tak ingat dah muka dia. Misal ni janggut sambung. Dia orang Terengganu, orang kena? Dia betul, orang Terengganu mindset. Itu je. Aduh, misal sambung tuan-tuan. Jumpa-jumpa, dia cakap apa? Ustaz, ingat saya tak? Allahu Akbar, ustaz tak berapa nak ingat, minta maaf banyak lah ada. Siapa ni? Ustaz, takkan tak ingat tu pun ustaz ingat. Tak ingat, wallahi ustaz tak ingat. Ustaz jumpa orang ramai, student orang ramai kat UK. Ni ustaz, kalau ustaz ingat di masjid Putra Perdana Puchong. Putra Perdana Puchong, tak ingat, minta maaf, ramai. Jemaah, yang mana satu? Engineer yang pergi keluar tabligh ustaz. Allahu Akbar, Masya Allah. Dulu janggut Jepang dia buat sekarang sambung. Handsome, Allahu Akbar, pakai spek hitam, ribet. Aku ingat ni, rambut kemas, terikat, bawa ada seorang nama bawa beg kulit. Tuan-tuan, dia kata apa? Ustaz, terima kasih banyak-banyak ustaz. Disebabkan ustaz bagi tahu kat saya, bantu saya, Tan Sri ambil saya kerja, saya duduk di Dubai. Ustaz, alhamdulillah hari ini ustaz rezeki Allah bagi kepada saya. Baru saya tahu nikmat ilmu. Baru saya tahu bahawa apa yang saya bayar, saya belajar itu memberi manfaat kepada umat Islam. Allah Rabbi tuan-tuan. Start daripada tu dia peluk saya menangis, dia menangis tuan-tuan. Dia kata terima kasih ustaz, saya ingat saya tak boleh berdakwah. Selepas saya jadi engineer, saya masih boleh keluar. Ni saya balik sebab nak join dakwah tuan-tuan. Tengok orang hebat. Lepas tu bila kami nak berpisah, dia masuk pop dalam poket dia. Saya kata, apa ni? Ustaz, tolong ustaz, ambil lah ustaz. Tak, jangan, ustaz ada duit, ustaz mensyarah lah kau. Tak, ustaz jangan gitu ustaz, gaji saya 30,000. Ha? Dia sebut 30, lepas lah. Saya pun tak tahu apa benda dalam tu kan. Saya kira tolak-tolak macam dia semalam. Orang bagi-bagi ingatkan apa benda. Dia pun kertas surat cinta 5 like. Saya pun ingat gitu kan. Saya ingat, dia letak apa benda saya pun tak tahu. Selalu kau letak RM100, RM200 tuan-tuan. Tak apalah. Kita balik, tak tengok. Balik, rumah saya pun sampai ambil saya kat airport, bawa balik rumah, dia peluk saya macam biasalah, kan? Nafsu, mesti kena guna. Elok apa-apa, kita pun gantung baju lah, baca gantung, rumah pun ambil bang, ada ni. Tak apalah, awak ambil kawal lah.
Kalau ada orang bagi dia, ambil lah. Dalam kepala kita tu 300. Tuan-tuan, dia buka-buka $2,000. $2,000. Sekali lagi saya ulang. Saya dah wakafkan kepada isteri saya. Saya dah kata ambil lah itu awak punya. Dia kata $2,000. Terima kasih abang. Itulah nikmat dunia. Bila kadang-kadang kita lupa, tuan-tuan. Lepas daripada itu, setiap yang ada dalam poket, jangan buka bagi yang ada dia. Sebab dunia mesti dia rasai juga. Tapi nak cerita, tuan-tuan, itu jangan kadang-kadang kita silap bahawa ilmu yang kita belajar, BA yang kita ambil tak memberi manfaat. Sebenarnya banyak memberi manfaat apabila kita gunakan kepada jalan Allah. Tanpa engineer tak ada elektrik, tuan-tuan. Tanpa engineer tak ada bangunan-bangunan ni, tuan-tuan. Tak ada engineer, tiada teknologi dan seumpamanya. Tak ada, tiada engineer, tuan-tuan. Tak adalah Ustaz Abdul Khairi. Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama bermuhasabah. Ingat bahawa setiap yang Allah bagi itu mesti ada manfaatnya. Guna ke jalan Allah. Tak kira lah apa bidang sekalipun. Hatta kameraman, mereka ada tanggungjawabnya. Ya, jadi oleh demikian insya-Allah tuan-tuan, apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustaz Izhar di atas pembukaan bicara kita pada malam ini. Orang perempuan kat luar tu selesa tak? Boleh rapat lagi yang dalam ni, boleh rapat ke depan sikit tak? Buat orang yang kat luar. Dah okey dah kat luar? Boleh dengar semua? Alhamdulillah. Yang lelaki yang sebelah tepi masjid ni ada kekosongan lagi. Saya nampak kat belakang sana, boleh isi lagi. Alhamdulillah. Kita dah dengar. Ni kita orang lelaki ni kalau boleh rapat ke depan sikit boleh tak? Yang tengah ni dia ketat sikit. Kalau zaman sahabat Nabi dulu disebut, sekiranya ada daun-daun yang jatuh tak akan sampai ke bumi, dia akan jatuh di atas riba para sahabat. Alhamdulillah, kita dengar penjelasan Ustaz Izhar bagaimana memandu masyarakat untuk berdakwah, untuk beramal berdasarkan ilmu. Dunia perlu untuk kita manfaatkan untuk akhirat kita di sana nanti. Alhamdulillah, perkongsian yang menarik. Ada orang bidang dia ustaz, ada orang bidang dia IT, ada orang dia sebagai pengurus, ada orang dia penceramah, ada orang dia engineer, pelbagai bidang masing-masing. Dan satu contoh yang baik daripada Ustaz Izhar, memang antara ciri-ciri suami yang takutkan isteri, memang duit-duit tu semua isteri dia bagilah. Dia bagi isteri lah. Memang, tapi tak apa sebenarnya. Dia nak beritahu dia penyayang, benar bukan penyayang, takut kat bini. Jadi sekarang kita nak pergi pada Ustaz Abdul Khairi. Sekarang ni kita nak terus lagi perbincangan dalam bab dunia ni. Adanya orang yang dia mungkin Ustaz dengan suasana harga minyak naik, harga stok naik, harga apa lagi naik? RM17 berapa ni? Semua naik. Jadi suasana ekonomi kapitalis ini menyebabkan ada manusia yang dia terpaksa bikin, terpaksa gaji dia tak cukup untuk belanja keluarga dan dia semacam terpaksa. Dalam keterpaksaan itu sehingga menyebabkan dia jadi lalai daripada tanggungjawab agama, solatnya, isteri dan anak-anaknya. Dan perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala pun dah beri peringatan dengan ayat Alhaakumut Takasur. Mereka dilalaikan dengan kesibukan nak cari banyak ini. Jadi kita Ustaz Abdul Khairi bagi komen dan nasihat kita sedikit bahawa dalam bagaimana kita nak sesuaikan dan kita tidak menjadi orang yang Alhaakumut Takasur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi moderator kita Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang, Tuan Syed Nur Hisham Tuan Padang pernah datang ke tempat saya di Paksi, forum dengan Dr. Zahzan. Alhamdulillah. Yang saya kasih sahabat saya Dr. Muhammad Izhar Arif juga pernah datang ke pusat kecemerlangan Al-Syafi'i Paksi.
pertama kali dan berforum dengan apa? Eliza Helmi. Daripada dua orang aku meluat tuan-tuan. Ustaz, kenapa panggil dia Eliza saya Ustaz Hasan? Apa insyaAllah kita bagi Siti Nurhaliza. Saya memang nak panggil Siti Nurhaliza, tuan-tuan. Dia bagi kesempatan untuk datang bulan 12. Tapi kami ada program ke Mekah, tak sempat. Siti Nurhaliza, Datuk Seri Nurhaliza akan datang. Dan Dr. Izzah bertepak kalau Siti Nurhaliza datang, aku pun nak pergi. Orang ajak habis dia. Jadi dia Ustaz, minta maaf lah, tak ada harapan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh rahmat Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah sehingga melalaikan kamu. Tuan-tuan, dunia ni kalau kita tak nak, rugi kita. Contohnya, kita nak anak, tiba-tiba tak nak kahwin, dapat anak tak? Tak, sebab itu disebut dunia mazra'atul akhirah, tempat cucuk tanah. Setengah kata dunia ni jabatan. Kita nak anak, tak nak kahwin, automatik tak dapat anak. Kita nak syurga, tak mau dunia. Tuan-tuan, belum tentu boleh dapat syurga Allah. Sebab tu kita nak pergi Singapura, tak mau lalu jabatan Johor. Boleh sampai tak? Boleh sampai, tapi teruk sikit lah. Kena berenang. Betul tak? Sebab tu nak akhirat, kena cari dunia. Tetapi dunia itu bukan nak melalaikan kita. Sebab tu dikata apa? Dunia ni kita tunggang dia, bukan dunia ni menunggang kita. Tuan-tuan, bila sebut engineer, saya nak beritahu ni. Semalam saya forum dengan Dr. Izzah di Taman Kosas. Ada seorang tu dia berbuat dalam sampul ni. Kemudian dia bagi kat saya. Saya pun ambil lah, saya ingat duit. Tengok visi tepai. Alhamdulillah. Buka-buka tuan-tuan. Surat cinta tuan-tuan, 5 lak nampak. Ustaz, kena terpaksa ganggu sekejap sebab ada emergency. Minta kereta ada emergency. Kereta B, apa benda ni? BW ke? BN baris BNI 8130. Okey, keluarkan BNI. Minta dialihkan sebab ada emergency. BNI 8130. Okey, pindah sekejap, lepas tu tuan dia masuk balik insya-Allah. Silakan Ustaz. Rupa-rupanya surat cinta. Sini sambung. 5 lak kan? Tulis punya romantik. Last sekali tengok-tengok di ujung, nama apa? Zul Nurkilan. Zul lelaki. Allah. Ingat surat cinta, rupanya dia minat dalam ceramah saya dalam YouTube. Dia tulis ayat tu cukup menyentuh hati. Rupanya seorang lelaki. Di antaranya tuan-tuan, dia kata apa? Saya ni Ustaz tak semayang dah 2 tahun. Saya dah tak puasa. Isteri saya salihah, semayang tak tinggal. Ibu mertua saya seorang yang baik, selalu doa saya. Saya tak mau semayang sebab bila semayang, sekarang saya dah kecapi semua. Gaji saya banyak, anak 2 orang, hidup nikmat. Ustaz, saya takut kalau semayang Tuhan uji saya. Tuhan tarik balik apa nikmat saya. Jadi saya tak mau semayang Ustaz selama 2 tahun. Jumaat saya datang Ustaz, tapi saya tak semayang, saya duduk di luar. Punya dahsyatnya. Tapi alhamdulillah saya tengok satu YouTube Ustaz Rosyam Nur. Betul tak Ustaz Rosyam Nur? Ustaz Ahmad Rizal. Ustaz Ahmad Rizal kata ada di kalangan orang Islam dia nak masuk syurga, sunat tak pernah buat. Apa Islam? Saya dengar-dengar tu tersentuh hati saya mula menangis. Bila mula menangis, saya mencari ustaz-ustaz dalam YouTube, di antaranya Ustaz Abdullah Khair. Bukan Ustaz Syed Nur Isam. Di antara YouTube ustaz cerita tentang Bilal bin Rabah. Bila cerita Bilal bin Rabah, saya menangis malam tu sampai ke pagi. Mula saya bangun nak semayang ustaz. Saya bangun solat subuh, sembahyang saya tu lazat selazat-lazatnya. Saya dah cerita tak henti ustaz. Dia tulis. Saya baca mengalir air mata saya. Siapa nak baca ni? 5 jam.
Pakai ke-12 baru kita berhenti. Allahu Akbar. Dia cerita macam tu. Dia kata, Ustaz, gaji saya banyak Ustaz sekarang, dan sekarang saya baru 5 bulan belajar bahasa Arab. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebab tu sekarang ni dia dapat dunia, dia dapat akhirat. Sebab apa Allah SWT Al-Quran? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah kamu menyangka kami biar kamu mengaku amanah, kamu beriman, sedangkan kamu belum diuji, dicoba? Ingat tuan-tuan, siapa yang rumah besar, Allah uji dia dunia. Siapa yang harta banyak, dia duduk senang, bukan dia duduk senang dunia, tapi Allah uji dia. Siapa yang dia miskin, Allah miskin Ustaz, sebenarnya ujian. Kita duduk ni semua ujian ni, Ustaz ni pun ujian ni. Tuan-tuan ingat senang tak? Datang jumpa saya, Ustaz, saya suka dengan Ustaz. Dapat isteri saya tolak macam mana? Dalam hati aku, mampu apa lagi? Nampak garang sangat apa nak lebih kurang apa? Bukan takut sebab isteri saya servis bagus. Mama, hang ni kan Melayu. Ustaz Melayu tak? Saya Arab. Arab ni umur 40 tu dia ni. Botol mineral boleh letak kat bubuk. Arab tak bukan sembarang. Dia mama bagus tu. Sebab tu saya nak bagi kau. Alhamdulillah. Mana lupa dah kan? Mana lupa? Lupa dah Ustaz. Betul, mama bagus tadi. Yang tu ni. Dunia dapat, akhirat. Bukan. Tengok. Hari pedal bagus, yang tu tak ada pakai. Orang-orang yang suka. Datang ni, ujian tuan-tuan. Ustaz pun ujian. Jadi apa kejap ujian. Saya cerita tu kan. Contoh, saya guru fizik kan. Saya mengaji electrical engineering. Saya duduk dalam kelas, saya tak akan cerita fizik, kecuali saya akan cerita Quran. Contohnya, dalam kelas saya cerita, okey belajar pernah dalam subjek sains. Okey belajar, how many layers we have in our skin. Dia cakap orang putih kan, sebab zaman tu zaman orang putih, cakap orang putih. How many layers we have in our skin? Berapakah lapisan kulit kita? Belajar akan angkat epidermis, dermis and adipose tissue. Saya akan quote Quran. Fi buduni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Kami jadikan dalam perut ibu kamu kejadian demi kejadian di dalam 3 kegelapan. Tengok. Tak perlu lah Quran sebut fi zulumatin epidemission, demission, ediposition. Tak perlu kan? Quran sebut 3 kegelapan. Saya kata tengok Quran sebut 3 lapis. Sebab apa? Sebab cikgu juga ujian. Kemudian dia tanya pelajar, naik ke langit, kita boleh naik tak? Pelajar kata tak boleh. Di kalangan pelajar tu ada Cina, ada India, ada Melayu. Saya kata boleh. Quran kata, ya maksharal jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia, tembusilah penjuru langit bumi. Kamu tak boleh tembus kecuali dengan kuasa. Bang, kita ada teknologi dengan dunia yang kita miliki, dengan roket yang ada, kita boleh naik bulan. Saya kata boleh, Quran sebut. Dia orang duduk. Ada India tanya, ini kelas agama ke kelas sains? Saya kata lebih kurang sama. Yang India dia bersoal, yang Cina tak bersoal. Sebab Cina ni selalunya tuan-tuan, dia buat tak tahu dah, dia tak ada agama. Yang Melayu, ni ustaz ke cikgu? Saya kata dua-dua boleh. Saya tanya lagi, belajar. Kita belajar dalam bio, percantuman di antara benih lelaki dan perempuan. Benih lelaki disebut apa? Dia kata sperm. Dihasilkan daripada kilang. Nama apa? Testis. Betul tak? Betul tak? Ovari menghasilkan suatu yang penting, namanya egg. Telur. Telur itu ialah ovum. Betul tak? Jadi yang ada telur, lelaki ke perempuan? Abang, ada telur tak? Perempuan mah. Yang ada telur perempuan. Perempuan ovari menghasilkan ovum. Ovum itu disebut egg, telur. Jadi yang ada telur, lelaki ke perempuan? Di semua tak ada telur mana? Ada telur. Kita tak disebut telur, kita disebut testis.
kurang ajar ke. Kita test dia titik-titik. Ni saya kata okey, bercantum. Kemudian dia jadi zygote. Lepas tu embryo. Lepas tu fetus. Lepas tu newborn baby. Summa khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami jadikan kamu daripada air mani, bercantum dengan ovum, melalui proses fertilization, kemudian dia jadi seketul darah, seketul daging, kemudian disimpan di tempat yang kukuh yang namanya uterus, iaitu rahim. Saya cerita cikgu ujian. Tiba-tiba datang seorang cikgu Cina. Dia tengok saya. Cikgu kejap. Cikgu dia cerita ni. Cikgu mengajar sains. Cikgu dia cerita tentang Quran ni. Cikgu cerita kat saya. Saya nak dengar. Saya bawa masuk bilik koperasi. Sebab saya guru tuan-tuan 16 jawatan guru. Guru 16 jawatan. Guru koperasi, guru PIBG, guru kelas, guru subjek, guru disiplin, guru counseling, guru aku tak tahu banyak dengan 16 subjek. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita terima. Gaji sama macam malam ni lah. Cakap banyak tapi bayar sama. Itu untuk dari moderator. Tak pandang aku je. Guru. Alhamdulillah. Itu pasal. Can you elaborate regarding Quran and Science? Saya terang pada. Bang, bila terang ujian bang sebagai seorang Islam, dah habis 1 jam, Ustaz, saya nak masuk Islam. Saya kata ikut saya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bang, macam tu kita ni. Allah sebut ahasiban nas, apakah kamu nyangka kita mengaku Islam orang tak uji? Uji dengan dunia, kita datang rumah Allah, itu hebat. Ada orang diuji dengan dunia, rumah Allah tak datang. Walaupun duduk sebelah masjid. Bang, jangan dunia tunggang kita tunggangkan dunia. Bila saya cerita benda tu, dia kata, alhamdulillah saya ada Islam. Don't declare yourself as a Muslim. Saya kata, jangan cerita. You still have a father, mother? Ada mak ayah? Ya. Dia kata, jangan declare. Okay. Rupanya dia balik, dia beritahu, mak ayah, now I am a Muslim. Ayah dia ikat tangan, tak bagi makan 3 hari. Tapi dia cikgu, dia lari melalui syirik. Bang, setiap hidup ada ujian. Dunia ini ujian bagi kita untuk mazra'atul akhirah. Bila dah itu, mak dia ikat ujian, dia lari, dia jumpa saya, Ustaz macam mana? Saya nak balik ke nak lari? Saya kata, mak ayah tetap mak ayah, balik lah. Dia beli tuan-tuan periuk, dia masak, dia duduk rumah mak ayah dia makan dengan mak ayah lari. Tak nak makan dengan dia, tak nak menyakan, tak nak cakap. Bila tak nak makan, tak nak cakap, dia sabar tuan-tuan selama 3 tahun. Bang, dalam agama ingat ujian 3 tahun dia sabar. Tahun keempat, ayah dia kena stroke, masuk ICU, wire penuh ni. Dalam keadaan nazar, dia tunggu. Rupanya orang Cina ni tuan-tuan, bila nazar, dia tak tunggu sebab dia sebut siang. Siang, orang tahu ada siang. Nak mati sui tak? Sui cantik. Sui kan? Dia betul tak betul yang bangun bilang aku. Jadi dia tunggu. Tiba-tiba ayah dia buka mata tuan-tuan. Bila buka mata, dia duduk kat telinga ayah dia buat nada sayu. Ayah, sebutlah ayah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia pejam mata. Tiba-tiba dada dia berolak. Bila berolak, yang disebut sakaratul maut, yang disebut dalam Quran, kalla, ketahuilah, iza balagati taraqi, ketika nyawa sampai halqum, waqilaman, katakan kepada orang yang nak mati ni, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu firaq, siapa tak boleh tolong? Masa siapa tak boleh tolong, dia tolong ayah dia. Dia duduk tepi telinga ayah, ayah sebutlah ayah, la ilaha illallah. Ayah dia pejam. Ayah dia buka mata kali ketiga, dia buat nada sayu, ayah sebutlah la ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia pejam, ayah dia hangguk kepala 3 kali. Hangguk kali ketiga, Allah ambil ya Allah. Bila mati tuan-tuan, dia telefon saya, Ustaz, ayah saya dah mati Ustaz, saya yakin ayah saya mati seorang Islam. Saya kata apa bukti dia? Dia hangguk ya. Saya kata tak boleh. Bukti masuk Islam kena isi borang, kemudian kena sakit. Tak boleh
orang Cina mati hari Ahad, ke bumi Ahad depan, lagi panjang, lagi bagus. Lagi bagus. Jadi seminggu tu orang akan datang ziarah. Jadi dia orang tak boleh tidur, enggak. Dia orang datang pakai baju hitam. Kemudian yang perempuan tutup kepala, duduk dekat mayat menangis. Sejam RM50. Jadi kalau orang Sungai Rama tak ada kerja, cari Cina Mangkut. Sejam RM50 tuan-tuan. Kan dia ni duduk datang menangis. Lepas tu disuruh pakai baju hitam. Kemudian ada lambang tu, putih hitam ni ada. Dia telefon saya, Ustaz macam mana ni? Nak kena pakai tak pakai? Saya tak pakai lah. Jaga akidah kamu. Saya pergi melawat ketika hari nak ke bumi. Ayah dia ni dilipat kaki, dimasuk dalam tanah, dipakai batu ni, dibubuh bisu ni. Saya pergi tengok mayatnya hadap ke atas. Saya tengok, ya Allah, pakcik ni kalau dia Islam, Alhamdulillah. Tapi tak ada bukti, cuma hanggung aja. Saya bertanya lah, berapa banyak kamu, how much you spend to bury your father? Berapa banyak nak tanam? Dia kata at least 20,000. 20 itu. Saya kata banyaklah. Ada seorang Cina kata, orang Cina talak luit dan nyangan mati. Oh, dia tak ada duit jangan mati. Kita 300 boleh mati lah tuan-tuan. Tapi di Sungai Rama ni kalau tuan-tuan mati tak ada duit tu kita ke bumi juga. Tuan-tuan jangan susah. Sebab di belakang parit tu memang kosong. Kita buang dengan tuan-tuan. Saya kata, mayat ni bila nak bawa diusung di kandang, mayat ini anak-anak kena lalu tuan-tuan. Lalu di bawah nak buang siap. Dia jumpa saya, Ustaz nak lalu tak lalu? Saya kata lalu tak ada masalah. Tak ada apa kak? Lalu tak apa. Nanti orang kata. Sebab orang kata kena, apalah dia ni masuk Melayu. Orang kata tak masuk Islam, masuk Melayu. Yang Melayu pula tengok dia pakai baju hitam tu kan, orang ingat dia masuk Cina. Yang ni kata Cina yang ni masuk dia apa bening. Dia tak buat tak tahu terus lalu. Bila dia lalu, bila dah masuk mayat dalam kubur tuan-tuan, mak dia adik balik. Balik letih tuan-tuan, seminggu tak tidur. Letak kepala dia nak. Mak dia lena, mak dia mimpi jumpa ayah dia sedang sebut satu kalimah. Mak dia tak tahu. Duduk di taman yang cantik. Mak dia bangun, what you have done to your father? Dia kata buat apa? Aku jumpa ayah kamu sebut kalimah ni, aku tak faham. Duduk di taman yang cantik yang tak ada dalam dunia ni. Kamu buat apa? Dia kata buat apa? Kamu yang jaga dia. Mak, ketika ayah nak mati, ayah buka mata, saya ajar kalimah ini, la ilaha illallah. Kalimah ni ayah kamu sebut. Kalimah apa ni? Inilah kalimah yang mengislamkan orang bukan Islam. Lalu dia kata, tolong ajar aku kalimah tersebut. Aku pun nak masuk syurga macam ayah kamu. Terus malam tu dia bagi tahu mak dia, mak ikut saya mak, la ilaha Muhammad Rasulullah. Akhirnya mak dia masuk Islam. Mak dia kejut adik-adik, malam tu semua adik dia masuk Islam. 4 tahun saya jumpa dia, berapa ramai kamu tarik masuk Islam? Cikgu berapa ramai? Tak ramai Ustaz. 4 tahun saya masuk Islam, saya telah mengislamkan 34 orang. Kita 40 tahun rumah tepi masjid tak datang. Cari kerja lupa Allah Subhanahu wa taala. Kita 40 tahun isteri kita tolong tak pakai lagi. Mana kita tuan-tuan? Mana kita ini tuan-tuan? Allah kita gunakan dunia tuan-tuan sampai kita lupa alam kita di akhirat nanti bang. Dunia ni sementara aja bang. Bukan kekal bang. Mati tinggal bang. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak kita mati so ada tak orang sebut kita? Ustaz Allah Khairi mati dah. Dulu kalau dia ceramah dia terlegah orang. Jadilah tuan-tuan ada juga. Ustaz ada tak? Ada. Dia banyak tulis buku lepas ni. Jadilah Ustaz Nur Syam dalam YouTube banyak dia dah. Dalam TV 9 ni semua selebriti TV 9. Aku TV apa pun tak ada. Bergerak kat aku tu sampai hati tuan. Bawa lah masuk dalam TV. Pasal bawa lah tapi tak boleh keluar. Sebab tu saya nak tanya, agak-agak kita mati, apa yang kita boleh tinggal orang boleh sebut kita untuk kematian kita? Mati-mati Alhamdulillah lah, Pak Rahman tu dah tak ada dah. Dialah Tok Bilal Masjid, orang sebut Islam. Ada yang nak tanya, kita muda lagi. Apa yang kita boleh tinggal di dunia ni, orang boleh sebut kita? Dia tu kalau ceramah duduk di depan. Kalau ceramah di depan, Alhamdulillah lah. Bila tanya keluar mana, dia kata dia Alhamdulillah, jaga juga tuan-tuan. Ada juga bekal kita di akhirat. Nak tahu seterusnya, kita akan urai selepas ini tuan-tuan. Sebab masa saya tengok jam tu tak gerak-gerak. Orang Sungai Rama ni duit banyak, bateri pun tak leboh tuan-tuan.
Memang dunia suruh lah tuan-tuan. Yang terbalik. Jangan Oh, ikut dia kawan tu. Ikut kawan. Aku ingat bukan pas tengah. Tengok semua. Kita terbalik, dah buka. Pasal kita elok dah tu. Saya ambil 20 minit dah. Kita akan sambung lepas ni. Kita dah mula banyak dengan Al-Ha ni. Tapi masa terhad dan tuan-tuan. Seronok dengan Ustaz Abdullah sama macam tengok dalam YouTube. Malah ni boleh tengok live malah ni. Uji pun bayar sama. Saya nak minta masa sikit lagi. Yang Ustaz cerita engineer yang tulis surat cinta tadi. Dia kata dia dengar kisah Bilal bin Rabah. Boleh tak Ustaz cerita kisah Bilal sikit malam ni? Sikit sharingkan Ustaz, sikit je. Jemaah masih tunggu nak dengar kisah ni. Yang dia dengar. Rumah lebih, jalan jauh, bayar sama. Kita dah melawak dah tu. Rumah sama tuan-tuan tak ada apa tuan-tuan. Kami boleh melawak tuan, bukan senang. Nak jadi apa ahli panel yang boleh satu rentak, bukan senang. Saya cukup pilih tuan-tuan. Dengan bukan saya hebat. Sebab saya tak suka tuan-tuan bila kita sampaikan ada orang jadi pertekanan dia susah dalam forum ni. Bukan senang tuan-tuan, 2 jam forum nak tarik orang duduk tanpa bergerak, bukan senang. Bukan senang bang. Kalau tuan-tuan rasa hebat, no. Try bang. Bukan senang bang. Sebab tu dia kena bagi serasi tuan-tuan. Bila kata saya Indonesia, saya setuju. Dia kena ada chemical. Chemical lah. Chemistry. Lepas tu lah jadi moderator malam ni. Memang sesuai. Bila dia Rabah saya ada bawa orang pergi umrah. Peristiwa ni saya cerita dekat masjid apa nama? Al-Husna, surah Al-Husna. Sebab saya bawa ada seorang pakcik betul. Pakcik ni saya bawa dalam YouTube ada. Saya bawa sebab bawa orang OKU. Orang OKU ni orang-orang upaya. Bukan orang kuat tu. Orang-orang upaya. Sebab tolong di Mekah, Allah bantu kita. Ingat tuan-tuan. Macam tu dah di dunia ni. Ni tuan-tuan di sini. Tuan-tuan bantu orang, Allah bantu kita. Saya bawa orang pergi umrah, saya tolak. Saya tolak dia ni 3 kali pergi umrah, 2 kali pergi haji. Allahu Akbar, saya tolak. Bila tolak, Arab tengok saya. Ya akhi, abuk, bapak. Saya kata, na'am, ta'am. Tolong orang, Allah tolong. Saya pun tolak masuk Raudhah. Bila masuk Raudhah tuan-tuan, saya tunjuk dia, pakcik nampak tak tiang nombor 4? Dia tak tahu. Tiang tu ada tulis had Masjid Nabawi warna hijau. Itulah Masjid Nabawi yang asal. Dia 5 kali dah pergi haji umrah, tapi dia tak pernah tahu. Saya kata, pakcik ni masuk Raudhah. Ya, pakcik nampak tak satu tempat tinggi? Dia kata nampak. Tempat tinggi ni siapa? Apa dia? Dia tak tahu. Tempat tinggi adalah Bilal azan. Dan Bilal itu sampai sekarang ni azan di situ. Bilal sekarang. Saya kata pakcik, ketika Bilal azan, Nabi SAW orang yang paling sukut sayang dengan suara Bilal. Pernah satu ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, Bilal azan tak sedap, bagi aku azan. Aku azan sedap. Nabi kata janganlah, Bilal ni orang yang tetap. Saya azan sedap. Dia azan tuan-tuan, malaikat turun. Bukan sedap, malaikat tanya, ya Rasulullah, hari ni tak semayang maghrib kan? Rupanya tuan-tuan, azan dia tak naik ke lagi. Sebab apa? Dia azan kerana sombong. Bilal ni lepas Nabi mati tak azan dah. Tak azan dah. Sehingga zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia hantar sahabat banyak hijrah mempertahankan Islam. Suku dunia dia merintah. Dia hantar surat kepada Bilal. Bilal baliklah, lama tak jumpa kamu. Bilal balik, dia daripada Damsyik. Sampai-sampai tuan-tuan, Bilal kata, Sayyidina Umar kata, wahai Bilal, lama tak dengar engkau azan kan? Bilal kata apa? Aku bukan muazzin kamu, aku muazzin Rasulullah. Datang 2 cucu Nabi, Hasan dan Husain. Hasan ni daripada pusat ke atas, muka macam muka Nabi. Husain daripada pusat ke bawah, macam Nabi SAW. Lalu Hasan pegang ni, pakcik Bilal naiklah, lama tak dengar suara pakcik. Dia tengok-tengok muka Hasan, dia menangis. Dia kata, kalaulah yang suruh ini orang lain, aku tak nak. Tapi yang suruh ini, aku rasa macam Nabi suruh. Sebab muka Hasan sama dengan muka Nabi. Maka aku terima permintaan dia pun Nabi. Bila dia naik tuan-tuan, dia laungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan tu, penduduk
Madinah, lari tuan-tuan sebab dengar suara Bilal. Lari masuk. Bila masuk, tengok-tengok Bilal sambung, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian bila dia azan lagi, semua tunduk kepala menangis sebab mereka ingat macam Nabi masih hidup. Allahu Akbar. Kemudian Bilal sambung, asyhadu anna Muhammad. Senyap. Bilal menangis, Bilal pingsan. Bila pingsan, Sayyidina Umar naik. Bilal bangun, Bilal habiskan. Bilal naik, azan lagi, asyhadu anna Muhammad. Menangis, pingsan. Sayyidina Umar kata, Bilal bangun, habiskan. Tuan-tuan tahu Bilal kata apa? Ketika mana Sayyidina Umar suruh aku habiskan, aku tak mampu, wahai Umar. Sebab ketika aku sebut Muhammad, aku duduk di atas ini, aku nampak Nabi SAW keluar daripada rumahnya, masuk ke dalam masjid untuk bersembahyang. Aku rasakan seperti mana Nabi masih hidup. Macam mana aku nak azab? Cerita itulah membuka hati seorang hamba Allah yang bernama Zul. Lima lain di antara sebab saya. Dalam ni dia tulis, saya menangis. Siapa nak baca boleh ni? Kita boleh. Itu begini. Allahu Akbar. Itu cerita tentang Barakallahu fiik. Bilal bin Rabah yang seorang insan yang miskin, bekas hamba, kulit hitam, asal dari Habsyah, tapi diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana iman. Bilal ni tak handsome. Kalau dia Facebook, orang tak nak jadi friend, ignore, unfriend. Tapi dia masih hidup. Rasulullah kata, aku mendengar bunyi tapak kaki Bilal di dalam syurga. Masya Allah. Alhamdulillah, kita selesai musim pertama. Saya seronok, saya teringat ketika saya ke Pulau Pinang dengan Fadil Ustaz Dr. Zahazan dulu. Masa tu Ustaz Abdullah Khairi jadi moderator forum kami. Saya sangat tertarik dengan usaha yang telah dibuat oleh Ustaz Abdullah Khairi di Penang, Paksi tak? Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Bukan saja pelajar-pelajar tu hafal Quran, tapi dia beri kemahiran-kemahiran, bermain, berkebun, bertukar dan sebagainya. Alhamdulillah. Moga-moga dapat melahirkan anak-anak muda, tokoh-tokoh pendakwah di masa depan yang insya-Allah memberi manfaat kepada umat. Kita sebut cikgu sains, kita sebut engineer. Malam ni pun di hadapan kita ni, duduk di soft kedua, ada seorang profesor dari Universiti Pertanian, UPM, Universiti Putra Malaysia pun. BA Master di Amerika, PhD di Jepun dalam bidang perhutanan. Dia sekarang orang hutan, bukan dia dua hutan. Ya, duduk di soft depan ni. Orang Terengganu juga. Terengganu memang. Alhamdulillah sama-sama kita. Tapi saya tak nak tunjuklah siapa. Dia dah tunjuk mana orang, tak apa. Nak beritahunya kesibukan nak selia tesis PhD, nak urusan kat pejabat, kat universiti, tapi masih boleh hati dalam taman-taman syurga di atas muka bumi ini untuk mendapat ilmu. Dan beliau salah seorang nazi masjid sebenarnya di Selangor, bukan kat sini, dari masjid lain. Moga-moga ada jodoh Ustaz Pinang, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Izhar bawa ke masjid dia malam ni. Jadi seterusnya ni daripada DK Masjid, InsyaAllah kita ada buat kutipan untuk tabung derma masjid kita pada malam ini, bagi mengisi tabung masjid, aktiviti-aktiviti masjid. Moga-moga kita semua dapat menyumbang. Jadi mana tabung ada petugas tak? Ada petugas ke? Ke tabung berjalan sendiri? Mana tabung? Cuba kat tangan tabung. Ada tabung? Ada? Ada boleh bergerak. Berapa putih tabung? Mana lagi tabung? Kat Muslimat ada? Ada? Bergerak. Tabung tu gerak. Tapi bahaya tak ada petugas, nanti tabung keluar. Ada masjid dekat tempat saya pun pernah berlaku, tabung pun dia buat lain. Masya Allah. Ini pencuri yang bertakwa. Berjalan tak? InsyaAllah.
Sebab boleh jalan cepat sekitar pun. Boleh jalan ikut kadar masing-masing. Yang tak boleh bagi sikit, bagi banyak, tak apa, ikut kemampuan. Sebagai ini salah satu pelaburan akhirat kita, dan kita harapkan masjid kita ni memperbanyakkan lagi program-programnya, insya-Allah. Okey, untuk tidak melengahkan masa, Ustaz, kita dah bincang berkenaan dengan dunia dunia ini di tangan, jangan sampai ke hati. Tapi kita tidak sampai menafikan akhirat. Akhirat penting, dunia pun penting. Ustaz Abdullah Khairi dah sebut dunia sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang kita nak menuai hasilnya di akhir akhirat. Jadi bagaimana Ustaz kita nak mengimbangi, nak imbang kedua-dua ini supaya bergerak seiring. Dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Syed, sahabat panel Ustaz Abdullah. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Allah kata apa? Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak salah ke atas kamu untuk mengambil manfaat daripada segala yang Allah Subhanahu wa taala beri dan kasih pinjam kepada kita. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan, bila Allah dah bagi nikmat, macam tadi Ustaz Abdullah dah bagi tahu, bila Allah bagi nikmat, tak dapat tidak, kita nak manfaatkan nikmat itu agar nikmat-nikmat ini tak datang di akhirat menjadi laknat ke atas kita. Kalau boleh, semua nikmat yang Allah bagi ini sebagai pemberi syafaat kepada kita. Kita tak naklah nanti bila di akhirat kelak datang kereta kita laknat kita. Kita tak naklah nanti suatu hari pakaian yang kita pakai laknat kita. Tak naklah satu hari nanti mata yang kita gunakan untuk melihat laknat kita. Sebab apa? Allah sebut dalam Al-Quran, Inna sama' wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sebab telinga, mata, hati semua akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar kelak. Oleh kerana itulah muslimin muslimat, agar kita ini berada di antara dunia dan akhirat, kita gunakan dunia untuk sampai akhirat. Mari kita cuba menghayati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Kamu ni takkan berpindah, takkan berganjak daripada satu tapak ke satu tapak yang lain, hingga kata Allah Ta'ala kamu ditanya 4 soalan. 4 soalan ni tuan-tuan, bukan kita boleh jawab macam jawab SPM sekarang. Apa-apa boleh jawab, tak boleh. Ia perlu kepada amalan di dunia, tuan-tuan. Itu sebab Nabi kata apa? Kamu takkan berganjak daripada satu tapak ke tapak lain hingga kamu ditanya 4 perkara. Pertama, Allah akan tanya an umrihi fima afna. Allah tanya umur kita, tuan-tuan. Lagi panjang umur, lagi banyak, Allah akan tanya. Saya nak masuk 37 dah ni. Ustaz berapa? 40. Kau ada? 3 boleh. Nampak muka tu dari 41. Ni 49. Tengok, mereka lebih tua daripada saya. Maknanya mereka lagi banyak Allah akan tanya. Kalau saya mati, dia mati sama-sama. Saya masuk syurga dulu, dia lambat lagi. Banyak persoalan yang dia akan tanya. Sebab panjang umur dia, tuan-tuan. Apa yang dia buat masa jadi cikgu dulu, Allah tanya. Jangan mamai, tuan-tuan. Umur kita ni jangan duk bangga. Kadang-kadang kita umur hari jadi makan orang tak happy birthday to you, melompat-lompat. Mu tak tahu, makin tua makin dekat kita dengan kubur. Rumah kata idhab, keluarlah. Rumah kata, kubur kata mari. Dan di antara kubur daripada rumah nak ke kubur, singgah karaoke dulu. Itu yang jadi apa? Jadi kilauan emas lah dan seumpamanya. Waktu aku pun penting juga. Yang pelik, kilauan emas kita duk kata rating tinggi bos. Yang tengok semua geng-geng makcik-makcik yang tak ada tinggi juga. Geng muda mana tengok? Sebab saya tak tahu. Orang tanya saya hukum, dia hantar email kepada UKM. Hantar dalam email UKM, dia hantar. Kemudian saya pagi tu tak ada kerja. Sampai-sampai buka email, cek, ada nama pertama tuan. Saya pun klik, rajin buka lagi. Daripada ratus email, kita buka. Buka-buka tanya, Ustaz, apa hukum kilauan emas? Saya
Ustaz fiqh, pensyarah fiqh dekat UKM. Maka saya buat apa? Saya pun kata soalan ni pun tanya, tapi tak apalah, tengok bawah tu seorang perempuan daripada Damansara. Nama sekian-sekian Damansara. Kalau nama Zul tadi memang aku tak layan. Tapi nama perempuan, okey, layan sebab tilawah emas. Kita pun jawab, adapun tilawah emas bagi wanita adalah harus mengikut hadis Nabi SAW. Oh, satu muka surat tu kan? Aku kata, sen tak sampai berapa minit dia balas balik tuan-tuan. Ting, masuk balik. Cepat semua makcik ni jawab. Mungkin dia pakai iPhone. Kita pun buka balik. Ustaz, saya rasa Ustaz tersilap. Bukan kilauan emas itu yang saya nak tahu, tetapi kilauan yang ada dalam TV itu. Rancangan sekian. Tuan-tuan, mana aku tahu? Patut kau cakap lah awal-awal. Letih aku tahu tak, setengah jam buka kitab. Letih betul. Dia orang kita pun tengok Allah, dia pun beritahu pukul sekian, waktu sekian. Saya pun tuan-tuan, jarang. Saya selalu balik ceramah, saya akan duduk dekat ruang makan. Duduk lepak dulu dengan orang, sembang dulu, dia buat kuih, kemudian kita minum lah sikit kan. Walaupun dah makan kat masjid, kita minum sikit, ambil hati orang tak ada. Orang perempuan ni tuan-tuan sangat-sangat sensitif. Dia buat, kita kena makan. Itu buruk ustaz-ustaz hadapan mereka. Memang tu tuan-tuan, kita kena sabar dengan masjid pun sabar. Saya pergi ceramah dekat Negeri Sembilan, apa kawasan Meranti, Seri Meranti tuan-tuan. Pukul 12 habis ceramah, suruh makan. Tuan-tuan, kita makan pukul 12, mati aku balik. Perut dah besar, makan sikit lah. Tiba-tiba datang seorang makcik, Ustaz, minta maaf, datang lambat, pergi ambil dekat rumah. Ni, makcik masak apa? Masak yang pedas tu kan? Lada yang bukan lada, cili. Yang salai tu, daging salai masak cili api. Tuan-tuan tengok, Allah, berasa. Saya tengok tu, nak nafsu sikit. Saya kata, Ustaz, makanlah Ustaz, dia masuk sendiri ni. Saya pun tak apalah. Okey, nama makcik ambil bubur. Makan tuan-tuan. Pedas tuan-tuan. Makcik tu duduk depan. Nak tengok Ustaz makan. Lotih dia masak. Umur 65 masak ada tak? Masak tengok tuan-tuan. Makan kalau dia tak ada aku buang dah tuan-tuan. Pedas gila. Tuan-tuan, semua makan pedas berpeluh ni. Lepas tu tak tepi. Habis makan daging, sedap makcik, sedap, terima kasih makcik. Nanti Ustaz datang, dia masak lagi ya. Kalau hati mampu aku takkan datang. Tuan-tuan, apa berlaku? Saya balik rumah tuan-tuan, isteri bagi makan lagi, minum pukul 1 sampai rumah. Bini kata, minumlah sini, saya buat kuih sikit awak makan. Esok tuan-tuan, birik 3 hari. Belok, panas punggung. Oh, bahaya main cili api tuan-tuan, dengan main kecil tapi sangat pedas. Tuan-tuan, tapi nak cerita, saya jawab, apa yang aku balik-balik tuan-tuan, saya balik-balik terus. Hari tu balik tak, kebetulan hari yang sama, saya balik-balik terus naik atas. Tengok buka tinggi, rumah saya pun tanya, apa saya Ustaz naik atas turun tadi, dia cakap dengan bibi dah. Bibi pun kata, wah, kau pelik, kenapa Ustaz naik mobil harap tadi? Bibi aku pun mulut laju. Naik ke atas rumah buka TV, wah tu Ustaz kau TV. Buka-buka tilawah emas tuan-tuan. Tengok betul orang tua ni gigi pun tak ada. Aku kata tapi hebat, masuk situ dapat sponsor gigi bawah. Tu nak cerita. Kita dengan gigi tuan-tuan. Umur dah tua masih kita buat maksiat kepada Allah Taala. Macam Ustaz Abdullah sebut tadi. Makin kita tua, sepatutnya makin kita dekat dengan masjid. Masjid ada tuan-tuan. Ni, kita ada masjid, alhamdulillah, kipas pun besar. Apa lagi? Kipas kecil ada, kipas besar ada, ekor ada, semua ada. Kenapa tak datang? Kawasan Bangi ni saja diiktiraf sebagai bandar ilmu. Kenapa tak datang bawa kita belajar tuan-tuan? Bukan payah belajar ni. Datang bawa belajar bukan payah. Yang saya hebat, saya respect orang perempuan tuan-tuan. Orang perempuan ni kalau buat belajar nombor 1 depan. Orang lelaki dia slow and steady. Tak kira lah Ustaz Abdullah buat ada pengalaman kan? Macam kita buat paling mudah lah pergi umrah. Ini musim umrah. Saya pun nak bawa umrah bulan 12. Ni Ustaz pun nak bawa umrah bulan 12. Cuti kita buat ceramah perdana. Yang ramai datang orang perempuan. Waktu orang perempuan tabung haji pun iktiraf paling bagus sekali. Betul orang perempuan? Betul? Orang perempuan hebat. Sebab dia tahu hukum. Sama-sama dia dah tahu dah apa step. Pertama kita kena niat. Saja aku niat masuk ihram. Dia tahu semua. Orang lelaki tak niat macam mana? Sebab apa? Sebab masa kursus perdana tak datang. Sibuk lah. Orang lelaki dia sanggup berkorban untuk isteri pergi berjihad. Jadi dia
Jadi dia orang pergi tuan-tuan sampai Mekah buat masalah banyak tu. Kadang-kadang pernah sekali saya tuan-tuan, saya cerita, saya pernah cerita. Sampai-sampai tuan-tuan, kita tengah tawaf, bawa jemaah tengok-tengok dekat. Dia dalam ihram, tengah tawaf wajib, tengah tawaf, nampak bekas saudara tuan-tuan. Nampak, Ji, pakai saudara. Ya, pakai saudara. Saya beli saudara sama macam kayak ihram. Putih, dia ingat putih tuan-tuan. Orang jangan pakai berjahit, tapi nak cerita sampai tak tahu apa tuan-tuan. Kenapa? Sebab tak belajar, tak ada ilmu. Ini kadang-kadang berlaku pada kita. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita dalam keadaan hidup kita, kalau nak jadikan dunia ini sebagai jambatan akhirat, banyakkanlah tempat-tempat untuk kita melakukan ibadah kepada Allah. Itu sungguh tuan-tuan, perbanyakkan. Tengok macam profesor datang ke masjid. Saya pergi ke Johor Bahru, kebanyakan masjid-masjid yang hidup, kebanyakannya pengurusinya adalah profesor. Profesor, bukan bidang agama, engineer, architecture. Ini baru ni yang dapat pelajar terbaik, PhD paling muda, 23 tahun. Pergi masjid tuan-tuan. Pergi masjid. Bukan orang saya saja, pergi masjid. Hidupkan masjid, PhD terbaik. Tuan-tuan perempuan, tengok. Orang yang hidupkan masjid, mereka fikir, aku nak sampai di akhirat. Aku nak gunakan ilmu yang ada untuk hidupkan masjid dan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkanlah Allah. Yang kedua tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an jasadihi fi ma abla. Anggota tubuh badan. Apa yang kamu dah buat dengan anggota tubuh? Tubuh badan kamu gunakanlah ke jalan Allah Taala. Ni kepala, dahi, akhiru min mawadi'is sujud. Banyakkan tempat-tempat sujud ni, dahi akan datang di akhirat bagi syafaat tuan-tuan. Akan bagi syafaat. Kita semayang tu sebab kita disunatkan. Bila semayang fardu kat sini, berpindah semayang sunat dekat tempat lain. Untuk apa? Untuk agar banyak lagi tempat sujud, makin banyak kita dapat syafaat depan Allah Ta'ala. Tuan-tuan perempuan, yang kedua, yang ketiga, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, an malihi min aina kasabahu wa ila aina anfaqa. Ni duit yang kita dapat tuan-tuan. Daripada mana kamu dapat? Ke mana pula kamu infak? Kita kadang-kadang dapat duit banyak, alhamdulillah, tapi kedekut tuan-tuan. Ada duit banyak, tapi daripada mana? Daripada sumber yang haram. Allah takkan terima. Anna yustajabu lidzalik. Macam mana Allah nak terima doa kamu kalau hidup kamu itu penuh dengan dosa kepada Allah Ta'ala? Duit yang kamu dapat daripada sumber yang haram, tuan-tuan. Maka tu sebab kalau kadang-kadang ada orang kata, oh, rezeki saya daripada yang halal, alhamdulillah, dapat daripada duit halal, cukup. Tapi tuan-tuan, Allah tanya pula, ke mana pula kamu infak? Ke mana pula kamu infak? Nak infak, Allahu Akbar tuan-tuan, jangan risau. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kamu bagi satu, Allah gandakan 100 tuan-tuan. Allah Rabbi tuan-tuan. Ini janji Allah, Allah tak pernah tipu. Janji manusia yang tipu. Allah kalau janji dia akan tepati. Manusia kalau berjanji capati semua tuan-tuan. Sungguh, bila kata minyak tak naik, minyak naik. Tol tak naik, tol naik. Bukan kat Malaysia ni, kat Uganda tuan-tuan. Salah ni tak betul. Kalau kat Malaysia dia kata tak naik, memang tak naik. Ni sekarang tak naik kan? Tak naik, happy lah sikit. Itu pun minta bayaran lebih. Tak naik tuan-tuan. Betul, bagus Malaysia ni tuan-tuan. Bersyukurlah, Malaysia masih ada. Nak beri sabar. Tapi tuan-tuan, tu kita gunakanlah, manfaatkanlah duit yang ada. Ke mana tuan-tuan? Banyakkanlah bersedekah. Duit yang banyak, jangan buku. Saya nak kongsi pada tuan-tuan. Satu hari saya bubuh minyak tu dekat Petronas. Session 1. Bukan, session 15. Saya bubuh minyak situ tuan-tuan. Masa saya bubuh minyak, ada budak student saya 4 orang. Saya ingat student ni tuan-tuan, student nak balik ke utara. Dia kongsi naik kereta Viva ke naik kereta Myvi, saya dah tak ingat. Tapi kereta kecil lah, bukan kereta besar. Saya bawa habis kuliah, saya pun singgah nak bubuh minyak. Saya tengok budak-budak, dia bagus tak? Doa kita orang, kita balik kampung ni. Oh, insyaAllah selamat balik kan semua. Ni kami sewa kereta, lepas tu kami pakat lah seorang RM50. Kami naik 4 orang. Bawa kereta elok-elok. Ni dah bubuh minyak lah. Boleh tak bubuh minyak ni Ustaz? Elok lah. Saya pun pergi, saya kata, tak apa, bagi penuh kereta ni. Bagi penuh ni kereta. Orang Indonesia saya yang jaga tu, dia kenal kita. Dia kata, baik Ustaz, baik Ustaz. Budak ni nak bayar, saya kata jangan. Bagi dia penuh.
Penuh kereta Myvi berapa? Lebih kurang 50 ke 60 ringgit. Tak, 50 saya tak ingat tapi lebih kurang tu lah 60 ringgit. Penuh kan? Kereta saya penuh kan juga. Lebih kurang 120. Saya bayar sekali 170, 180. Bayar semua saya tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, budak ni tu dia kata Allah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jimat duit kami Ustaz. Bolehlah bayar tu saya lagi. Alhamdulillah, tapi lepas ni jangan pula yang mengaku anak murid pula ni. Nak buat minyak lagi. Tak, tapi nak cerita itu spontan. Kita pun tak fikir. Dalam hati kata Allahu Akbar. Alhamdulillah duit dapat belanja sikit untuk budak ni. 60 ringgit pun tak apalah. InsyaAllah ada rezeki Allah bagi balik tu. Tuan-tuan, bayangkan saya balik, saya tak dapat apa. Selalunya saya akan dapat balik. Selalu cerita saya akan dapat balik. Orang bagi balik lah. Kata kita tak sedar tuan-tuan. Balik-balik kita tunggu 2-3 hari tak ada apa. Sebab biasa saya punya cerita ni memang selalunya saya dapat balik tuan-tuan. Betul, baru ni saya dapat balik. Saya bagi RM50, Allah gantikan RM500. Ni depan Ustaz Abdullah, Allah yang bagi. Orang bagi kat dia bagi kat saya. Harap nasib baiklah dia tak masuk dalam akaun pribadi dia. Nasib baik dia ni amanah tuan-tuan, dia bagi terus kat saya. Tapi tuan-tuan saya tunggu 3 hari tak ada. Lepas tu orang saya cerita, bang, Allahu Akbar, baru ni murah rezeki bang. Rumah saya bukan kereta besar banyak, kereta kecil kisah balik. Allah suka ni bang, ya Allah, tak sangka. Allah saya buat hari ni dah. Orang saya biasa lah, dia cakap dulu baru sampai hidup. Allah buat kita dengar. Ya. Apa cerita sebenarnya ni? Dah lama dia pencara musik. Dia kata, bang, tadi saya bubuh minyak dekat Syah tadi. Saya bubuh minyak kat Syah. Saya tengok, saya cakap dah kata nak penuh. Bangla banjir. Nanti sibuk ilmu dia kata dia lah. Potong spin. Dah lalu. Masa tu, lepas dia kata saya bubuh kat Syah. Letak RM50. Biasa nak bubuh minyak sekali, bubuh RM50 dulu. Penuh. Kita bubuh penuh. Kita cabut lagi. Baik gerak ni stesen minyak tuan-tuan, dia nak pergi bayar lebih RM58. Dia kata penuh RM58. Dia pergi nak bayar lagi RM10. Bagi RM8, mana dapat balik dah RM2. Pergi balik tuan-tuan. Betul tak? Bangla ni memang situ Bangla je. Kakak manis. Dia pun bagi balik. Dia kata kakak manis dah ada orang bayar RM50. Dia bagi balik. Rumah saya tanya, siapa yang bayar? Tak tahu. Betul lah. Mamak kan tak tahu siapa bayar. Tak tahu. Siapa bayar? Tak tahu. Mamak pun marah. Apa ni? Bangla tu pun marah tuan-tuan. Balik-balik dia kata siapa dia untuk fikir siapa lah anak murid dia bayar. Saya cakap kan, bukan anak murid awak bayar, saya yang kau bayar. Tuan-tuan, sebenarnya kita bayar mungkin Allah tak bagi pada saya, Allah bagi pada isteri saya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tak terdekat. Mungkin Allah bagi pada diri kita, patut dia keluar RM50, tak keluar RM50. Ini rahmat Allah Ta'ala kepada kita. So jangan kedekut tuan-tuan. Ni tadi tabung berjalan, semua kita letak untuk apa? Untuk hidupkan rumah Allah. Tak kedekut RM1 pun tak apa. Ada orang tanya, Ustaz, saya belajar Ustaz, saya pun RM1. Tak apa, RM1 di sisi Allah cukup besar tuan-tuan. Kadang-kadang dengan RM1 itulah kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang terakhir tuan-tuan kata Nabi, kamu takkan berpindah daripada satu tapak ke satu tapak yang lain hinggalah kamu ditanya oleh Allah Taala ilmu agama yang kamu belajar. Lagi banyak ilmu yang kamu belajar, lagi banyak ilmu yang kamu ta'alam ataupun yang belajar yang kamu tak tuntut, kamu akan ditanya oleh Allah Taala. Engineer, Allah tanya, engineer, apa yang kau buat? Dia guna tuan-tuan ilmu engineering itu untuk sampaikan ilmu. Tak salah engineer berceramah, tak salah. Ada orang kata, apa ni, dia tu ustaz ke? Sekarang yang orang tak tengok dah ustaz ke tidak, yang penting dia bukan syiah. Bukan syiah, syiah kan? Ahli sunnah wal jamaah. Dah selesai masalah. Yang penting bukan syiah. Sekarang ni dia bukan ustaz tapi seorang engineer, boleh bercakap tentang Islam. Tu dekat UKM berapa ramai tu? Antaranya Datuk Profesor Datuk Dr. Yusuf apa nama tu? Bukan Yusuf Hadawi. Ni dekat Hadawi ni. Yusuf Osman, Profesor Datuk Dr. Yusuf Osman. Orang fisik tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang Penang. Orang bijak semua Penang lah. Tapi tuan-tuan, tu Datuk Yusuf Osman
antara orang perempuan pertama yang duduk dalam TV3, dalam TV9, dalam TV1 berceramah dalam pentas agama, bercakap tentang fisik dan sains dalam Islam. Allah tu Allah tanya, bila dia bercakap 3 jam, saya ingat saya bentang paper dekat Indonesia, 3 jam dia bercakap tentang sains dan Islam. Allah Akbar tuan. Ni 3 jam tak terasa tuan. Tak terasa. Orang semua masuk, ya Allah, macam sampai orang Indonesia, profesi Indonesia, waduh, kok macam 1 minit itu. Tuan-tuan, sebab terlalu fantastik dengan gambar, dengan ayat Quran, dia buktikan macam tadi Ustaz. Allah Akbar, sangat fantastik. Itu sebab bukan Ustaz saja boleh ceramah. Engineer boleh ceramah, Profesor Muhayya, bukan Ustazah. Tapi tuan-tuan, bila dia bercakap tentang agama, insaf tuan, dia pakai mata. Dia boleh buat kajian, mata dia buat bedah. Beribu orang tuan, beribu, mungkin belasan ribu. Satu hari dia bedah 35 orang. Satu mata ataupun satu orang RM11,500 tuan. Dia bedah 35 orang maksimum. Tuan-tuan, dia boleh buat kajian sampai dia kata kalau mata yang jenis orang baca Quran, stage dia macam ni. Jadi mata dia bersih, belakang matanya bersih. Kalau orang yang banyak buat dosa, mata belakang terlabuk, tuan-tuan, dia boleh tahu. Tuan-tuan tanya dia, ni pakar tuan-tuan, bukan saya. Kalau tuan-tuan tanya saya, memang saya tak tahu apa pun belakang-belakang, tapi dia boleh dapat tahu. Ini stage ustaz-ustaz, ini stage orang-orang hafaz Quran, ini stage imam-imam yang mata dia tengok agama, tuan-tuan, tengok Quran, tengok kitab-kitab, tengok benda baik. Jadi orang yang buat maksiat, tuan-tuan, dia boleh kata, memang belakang ustaz serabut ustaz. Kadang-kadang kita buat pembedahan, tak apa nak jadi. Sebab apa? Sebab ada masalah. Tuan-tuan buat itu oleh kerana itulah tuan-tuan, ilmu yang kita belajar ni semua dimanfaatkan. Itu sebab saya cakap pada sahabat saya tadi, yang anak murid yang dekat Pucung, manfaatkan ilmu yang awak belajar itu, sangat manfaat untuk orang Islam. Gunakan. Kamu sebagai engineer, pergi berdakwah. Kamu sebagai engineer, ajar orang Islam agar minat kepada bidang-bidang seperti ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan mendapat rahmatan, keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam buku yang saya buat. Buku ni tuan-tuan, saya buat gabungan dengan doktor-doktor pakar dekat UHUKM. Orang tanya-tanya, Ustaz, apa hukum kosmetik? Hari ni macam-macam. Orang botok, fatwa kata haram botok, orang botok juga. Buat bibir tebal. Sampai ada seorang artis dia kata saya menyesal membibir pula dah. Kalau menebalkan bibir, Kalau rambut dia memang nurut, tak tu botok ni. botok. Dia mana dia botokkan bibir, botokkan ini dan sebagainya. Tuan-tuan, kita tanya pakar-pakar, memang pakar ni dia minat pada agama. Dia kata, Ustaz, kenapa Islam haramkan? Kenapa tattoo diharamkan? Dia orang buat kajian. Sebab tattoo itu memberi kesan yang buruk kepada kulit dan akhirnya menyebabkan kepada kanser kulit. Allah. Kenapa pembedahan kosmetik membesarkan? Membesarkan bahagian hadapan. Kita tak perlu semua tu, tapi orang besarkan. Untuk apa tuan? Sebab bila kenapa Islam haramkan? Sebab memberi kesan mudarat yang sangat besar. Bubuk silikon memang besar sama bola sepak. Sungguh, kopiah pun tak muat. Memang saya tengok. Bukan tengok, dia buat kajian lah. Sebab bila orang tanya Ustaz, where you refer? Saya refer dengan doktor-doktor pakar perubatan. Ni sekarang kita tengah buat tentang masalah jantina. Ada kemaluan berapa yang orang kata saya perempuan tau, dah boleh perempuan. Menurut ni lawan dekat mahkamah dekat Negeri Sembilan. Tuan-tuan, bila tanya awak ada kemaluan berapa? 2. Dia kata keluar tu jantan tuan-tuan. Rupanya jantan, tapi dia nak jadi perempuan. Dia nak perempuan. Akhirnya kita tengah buat kajian dengan siapa? Dengan pakar-pakar perubatan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, doktor-doktor pakar di sana banyak manfaat yang kita boleh manfaatkan. Gabungan antara ustaz dengan pakar-pakar profesional ni sebenarnya banyak memberi manfaat. Cuma manfaatkanlah, jadikan dia sebagai landasan untuk kita menyebarkan agama, untuk memperkembangkan agama, untuk sampai ke tahap-tahap yang lebih baik. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Subhanallah. Ni buku ni, Bekah Kecantikan. Apa Ustaz Ismail? Patut perempuan dia nampak handsome je. Bagus sebagai rujukan
tidak salah cantik asalkan patuh syariat, fiqh kecantikan, hukum hakam, berhias dan bersolek. Bagus. Ya. Dulu dia selesai program dengan kartun kata tu dia keluarkan buku ni. Bagus. Sebelum saya dululah Ustaz Abdul Ghafari. Oh ni pun menarik. Sound direct. Ini cara baca. Tajuk buku dia Sound direct. Dia kena baca pun buat silap. Tak apa, nanti kita sambung dulu. Ustaz Abdul Ghafari, kita nak cerita bab dunia, bab akhirat. Ulama menyebut di antara cara untuk kita nak mengikis dalam diri kita cinta pada dunia, caranya kita bersedekah, kita infak. Jadi Ustaz Abdullah Khairi ini, bagaimana saya sebut tadi, beliau mendirikan tempat pusat pengajian di Imam Syafi'i, dan pernah saya memang tengok sendirilah menarik apa yang dibuat itu. Dan saya tahu Ustaz Abdullah ini banyak mendapat sumbangan-sumbangan masyarakat untuk menghidupkan tempat tersebut. Saya yakin Ustaz Abdullah sendiri juga ada pengalaman-pengalaman penyumbang-penyumbang ini. Jadi bagaimana kita nak kikis lagi? Mungkin kita rasa kita ni miskin, kita tak kaya, dapat $2,000 tadi dalam poket kan? Tak, kita tak dapat $2,000 macam saya ingat tadi. Kita ni gaji pun cukup-cukup je. Bagaimana kita nak kikis lagi sifat keduniaan, supaya kita rasa nak untuk infak walaupun sedikit dengan penuh keikhlasan. Silakan mengikis kecintaan pada dunia. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Ra'isul Majlis Al-Muhtaram, Dr. Mia, tuan-tuan yang dikasih silakan. Tuan-tuan, saya nak tambah dua. Doktor Syed kata infak, ada satu lagi tu. Satu lagi, ingat Nabi SAW bersabda yang mahumnya, jika sekiranya tuan-tuan dalam rumah kita ini kita tak baca Quran, rumah kita seperti mana tanah kuburan. Saya tuan-tuan, pertama kali yang mengisahkan saya buat mahat tahfiz ni, saya jumpa hadis ni. Ya Allah, kalau tak baca Quran, rumah aku macam kubur. Macam mana nak hidupkan rumah aku ni? Maka dalam hati saya, ya Allah, aku nak anak aku hafal Quran. Anak saya 6 orang hafal Quran. Yang sulung 23 tahun, yang akhir sekali umurnya 12 tahun. Hafal Quran. Lepas tu dalam hati saya, ya Allah, macam mana aku nak buat supaya Quran yang anak aku hafal esok berterusan. Saya hantar anak lelaki saya pergi mahat tahfiz. Mahat tahfiz tu tuan-tuan punya dahsyat. 3 bulan tak boleh tengok anak. Jadi saya anak lelaki seorang aja, rindu tuan. Anak lelaki saya ni kalau jumpa saya, dia akan cium ketiak saya. Dia kata bau ketiak ayah wangi. Aku cium sendiri, aku tak mampu, tapi dia mampu. Atau dia macam mana dia seronok dia. Kita rindu ke anak. Mahat tahfiz tu tepi Caltech. Jadi saya bawa kereta tu, bubur lah minyak ke Caltech tu kan. Bubur tu, tapi dia bubur tu bukan apa, bukan bubur pun. Bubur tu tengok anak. Anak aku ni tak nampak. Nak masuk tak boleh. 3 bulan tak boleh tengok. Dia 3 bulan. Tiba-tiba saya tengok, bukan anak saya yang keluar, ustaz tu keluar. Ustaz tengok anak. Dia sound direct aku tu. Aku belum sempat sound dia sound aku. Ustaz tengok apa? Ada saya pun minyak Ustaz, kalau nak tengok anak Ustaz bawa balik, buat mahat tahfiz sendiri. Buat mahat tahfiz sendiri. Terkabar saya, ya Allah, aku nak tengok anak pun tak boleh. Sedangkan saya psikologi bang, kita ingat hamba orang yang kita ingat selalulah tatap wajahnya. Tuan-tuan sayang isteri, tengok wajah isteri. Saya Dr. Mia tengok, kita tengok wajah tu, kita akan bayang ketika mana kita tidur. Tengok dia tahu dah janggut dia macam mana, dia senyum macam mana, nampak kursi kan, nampak gigi, nampak bawang, kita nampak dia senyum lah. Dia bayang lah kan. Sebab kita dah kenali dia. Ni anak kita sayang ni, kita nak tengok dia tak bagi. Ya Allah, saya buat macam mana? Satu hari tuan-tuan, adik saya nak kahwin. Saya telefon, Ustaz, boleh tak adik saya nak kahwin, nak ambil? Tak boleh Ustaz, ni undang-undang mahat tahfiz. Baru masuk 2 minggu, tak boleh. Dia kata adik saya nak kahwin ni, tak boleh Ustaz. Bila tak boleh tuan-tuan, anak saya buat macam mana? Pukul 12 dia lari pada mahat tahfiz, berjalan kaki selama 7 km. Balik tengok. Macam mana balik? Ayah saya lari tak mau pergi dah.
Hang lari bazai apa? Ni maksud nak nikah dia takkan tak boleh balik. Lepas tu macam mana? Tak mau pergi dah. Tak mau pergi ni macam mana? Tak mau pergi? Tak mau pergi. Tak apalah. Dia duduk di rumah 4 bulan, mahat tapi tak ada apa. Ya Allah, macam mana anak aku ni 4 bulan ni, saya buat macam mana? Akhirnya tuan-tuan dalam hati saya, ya Allah, aku nak bina mahat hafiz mengikut ciri aku. Saya fikir, saya ni minat sukan. Saya dulu pemain bola tampar Pulau Pinang, wakil Pulau Pinang. Ni, saya spiker. Sebab tu saya guru disiplin. Siapa nak kena penampar mai? Mereka macam spiker juga. Jadi aku minat sukan. Okey. Saya minat futsal tapi tak pandai sangat. Saya minat badminton ni. Pukul 9 nak main badminton ni. Dia ambil cepat ni. Pukul 9 dah. Dia ceramah panjang sangat. Banyak sama berapa dah. Pukul 9 lagi ada ni badminton ni. Tu. Lepas main badminton terus balik. Esok pukul 9 ada program di Plus. Pukul 9 esok. Lepas pukul 9 terus malam start. Malam ada ceramah di Yan. Allah tuan-tuan, biasalah hidup ni. Saya minat, jadi saya buat macam mana? Saya datang Selangor. Di antara paling hebat apabila saya ditukarkan oleh kerajaan ke sini. Kerana apa? Memang saya sound direct, tuan-tuan. Saya kalau baca khutbah, saya duduk atas, saya tak takut kan? Walaupun bini takut juga lah kan? Tapi duduk atas tu, kalau baca khutbah, pernah satu ketika saya baca doa, ya Allah, kau kalahkanlah pemimpin yang zalim dalam pilihan raya akan datang. Saya doa lah, siapa yang zalim kalah kan? Kalah lah. Tiba-tiba ada seorang, dia report, dia kata kepada orang yang dia punya. Akhirnya saya ditukarkan 24 jam daripada Pulau Pinang ke Pulau Kedah. 24 jam. Ketika ditukar tu, saya tak dapat gaji selama 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Pulau Kedah Selangor. 3 tahun tak dapat gaji. Macam mana saya dapat gaji? Saya bawa orang pergi umrah. Umrah lah, dapatlah sikit gaji untuk belanja. Di Mekah, tuan-tuan, saya dah 7 bulan pergi Pulau Kedah, lepas tu tak nak pergi dah. Dah gaji tak dapat. Saya bawa orang pergi umrah. Di umrah saya berdoa, ya Allah, siapa ya Allah yang buat zalim kepada aku, ya Allah, Tuhan tunjuk ya Allah. Siapa yang buat zalim, Tuhan tunjuk. Orang yang buat zalim kat saya kalah dalam pilihan raya yang berikutnya. Kalah, tuan-tuan, dengan majoriti yang cukup besar. Dalam hati saya, aku nak buat mahat tahfiz. Alhamdulillah, saya ceramah di Pulau Kedah ni lah. Hari yang saya ceramah, forum saya yang pertama ialah di Masjid Negeri Shah Alam. Saya, Datuk Abbas Sandin, Dr. Zulkifli Al-Bakri, forum. Mula famous. Dulu famous dah masa tu motivasi. Mula famous. Bila mula famous, dalam hati saya, aku nak buat mahat tahfiz. Siapun, tuan-tuan, saya nak buat mahat tahfiz. Tuan-tuan, dengan izin Allah, ada seorang hamba Allah di Selangor. Ustaz nak buat betul ke? Ya. Ada tapak tak? Ada. Ayah saya wakaf 3 ekar. Ustaz, dia tengok pun tidak. Nah, ambil. Cek 20,000. Saya bawa balik. Ayah, buat tapak 20,000 boleh buat apa, tuan-tuan? Bangah saya kontraktor. Bangah saya ni mengaji apa pun tidak. Tuan-tuan, tapi dia ada basic. Dia buatlah. Buat 20,000. 20,000 buat tapak tiang satu. Saya balik bangah, tapi kita macam mana? Tu tiang 20,000 tiang lah. Tiang lah. Allahu Akbar. Ceramah pula. Ceramah masuk Ramadan. Saya duduk di Selangor selama 3 bulan. Kutip dana. Pergi mana? Terawak. Tuan-tuan, saya nak buat mahat tahfiz, saya nak buat mahat tahfiz. Alhamdulillah, orang Selangor menderma dalam bulan Ramadan itu 600,000. Orang Selangor pemurah itu. Saya balik, Pak Ngah, buat dewan. Buat dewan nak satu. Bumbung tak ada. Bumbung tak ada, macam mana nak buat? Saya telefon sahabat saya, nama Ustaz Hazlin Bahri. Ustaz, boleh tak bantu turun? Dia kata, insya-Allah kita buat kemah, dia turun. Saya buat macam mana? Panggil Faiz. Saya tahu sini ada Faiz. Kan ada. Mana-mana tu angkat tangan dia. Nampak. Datang ketika itu kemah ni tidak. Menyanyi dalam kemah. Tuan-tuan, dalam kemah. Baru ada ni sikit. Mereka buat persembahan. Malam tu forum, tuan-tuan, dapat 36,000. Satu rantai emas 16,000. Cincin gelang semua hampir dekat 50,000.
Saya tengok, ya Allah, bumbung ni saya tanya 200,000, ada 50,000 lebih. Macam mana nak buat ni? Saya Cina kata 700,000. Saya tanya Melayu ni kata, Ustaz, saya boleh beli besi 120,000 cukup. Saya kata, boleh ke nanti reban macam studio dekat Terengganu mampu? Ustaz, yakin Ustaz, saya mampu buat. Saya kata, aku ada 50,000 ya, nak beli barang. Dia beli besi bidang besar, letak, tak ada duit. Saya datang Selangor pula, saya ceramah. Masuk Ramadan, dapat 1.2 juta. Orang Selangor hebat semua. Siapa orang Selangor? Angkat tangan. Ngaku. Semua stadium betul. Alhamdulillah, akhirnya naik Mahathafiz, naik Dewan dulu. Siap apa semua? Dah siap, saya buat Mahathafiz. Saya ceramah lagi. Ketika tu datang doktor, datang ustaz. Tuan-tuan, kutipan derma bertambah. Yang paling hebat ketika Dr. Mia datang, Dr. Muhammad Idhar, kita dapat dekat 18,000. Kemudian saya awal saya nak buat kolam renang. Ada seorang hamba Allah daripada Segambut. Saya datang, Ustaz, kolam renang Ustaz nak buat ke? Ya. Berapa? Saya tak tahulah. Ustaz, kolam renang tu saya punya. Pergi cek kontraktor, tuan-tuan. Kolam renang itu bernilai 187,000. Tapi saya ada kolam renang. Kebanyakan orang infak. Bila saya hantar mesej balik, bang, terima kasih bang kerana menginfak sebanyak-banyak ni. Dia orang hantar balik, Ustaz, kami bantu Mahathafiz Ustaz, kami tak tusen pun tak rugi, malahan rezeki kami lagi tambah. Di antara orang yang paling hebat, tuan-tuan cari dekat Johor Bahru di live ni, ada seorang hamba Allah nama Lambak. Kalau dia dengar kata sana, Lambak duduk di Johor Bahru. Orang yang setiap bulan menginfak Mahathafiz saya setiap bulan 3,000, tak pernah miss. Saya hantar mesej kat dia, Ustaz, saya infak setiap bulan 3,000. Allah tambah Ustaz ratusan ribu keuntungan syarikat saya. Bang, rezeki Allah. Alhamdulillah, masuk Mahathafiz, saya pun anak saya belajar. Bila belajar, saya bagi tahu, alhamdulillah ni semua infak orang. Hantar Mahathafiz saya, anak yatim free of charge. 6 orang anak yatim. Kita jaga anak yatim, orang bagi rezeki, Allah bagi rezeki kat kita. Allahu akbar, tak rugi bang. 6 orang anak yatim. Sebulan 140 aja. Makan macam itulah, makan orang makan, jangan makan. Lepas tu jurulatih lagi. Sebulan saya kena ada 16,000 sebulan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, anak yatim saya bela free of charge. Allah bagi rezeki kat saya. Ni saya ceramah tadi, orang bagi rezeki dia. Alhamdulillah, kau dah baru. Dibutuhkan ke? Dibutuhkan lah, tak ada. Tapi kalau ada di sebelah Mahathafiz tu umur 67, kalau ustaz nak boleh juga. Sekarang pelajar ada berapa orang? 30 kan? 30. Alhamdulillah tuan-tuan, bila ada Mahathafiz tu banyak orang infak. Bila banyak, di antaranya yang paling hebat, ada seorang hamba Allah masa hantar forum, dia bagi rantai. Dia tanya dia, Kak, rantai nak buat apa? Gelang nak buat apa? Dia tahu, Ustaz, buatlah permanent. Saya kata, Kak, permanent ni bagi orang lalu. Masuk Mahathafiz saya tak ada titi. Mau dah saya buat titi. Dia tahu, Ustaz, buatlah. Saya buatlah titi. Dan titi tu menjadi kegunaan orang kampung sekarang. Cukup bersyukur. Allah Akbar. Sebab apa? Saya dah nampak ni, rupanya infak tu kehebatan. Tuan-tuan, nak duit, tuan-tuan orang keluar. Allah bagi kita. Tak rugi bang. Ni kadang-kadang kita kata Allah keluar rugi. Tak rugi bang. Tak ada apa dah. Orang yang sedekah dia balik bankrupt. Cuba bayang kalau malam ni kita ada lebih kurang dalam 1,000 orang. Seorang RM10. Kita dapat berapa? RM10,000. Dia dah. Fully boleh buat aircon. Ni aircon bantu. Ada bantu. Mana anak sejuk? Hangat nak mabuk. Harap orang Selangor kaya. Tapi kedekut. Ubah betul. Macam mana? Wah, malam ni seorang RM10, dah RM10,000. Kalau RM20, RM20,000 malam ni. Cuba kita tengok. Ini kita dapat berapa dah dalam? Kira lagi. Tak kira lagi. Mesti RM1 banyaknya. Aku tahu dah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya nak bagi kehebatan ni tak nampak kalau kita buat. Adik saya kata ni, boleh 5 minit ni. Adik saya Fatul Rahman, Ustaz Fatul Rahman. Anak dia yang sulung tuan-tuan ni, diaphragm. Dia lagi sign, diaphragm ni pecah.
Usus semua naik atas, tolak paru-paru dia jadi kecil sebelah. Menangis ni. Doktor kata kalau ada harapan pun 2 minggu. Dia telefon, abang, tuan-tuan bila sedih tak tahu nak buat apa. Macam mana abang? Saya duduk pulau hitam. Bang, macam mana? Saya kata, man, ingat lagi tak ada mengaji. Anak Allah tolong kau. Hang sedekah. Dia kata, ni duit gaji dia bulan tu semua dia sedekah. Operate tuan-tuan. Alhamdulillah anaknya dapat selamat. Bila dapat selamat, baru-baru belah dia kecil. Dengan izin Allah tuan-tuan, saya kata hang sedekah banyak-banyak apa dah hang bagilah. Allah bantu dia tak. Saya kata ada. Alhamdulillah sekarang anak itu sudah berumur 10 tahun. Ni kesan ni dulu besar ni pegangan kesan tu daripada sini ke sini. Dia kata, bang betul bang, dengan sedekah Allah bantu kita. Bang, pakcik, kakak, kalau nak tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan buatlah. Di antaranya Quran jangan tinggal baca. Rumah kita akan bercahaya. Orang datang tengok tenang tak? Rumah walaupun berselerak. Tenangnya Abang Ustaz. Tak percaya buat bang. Saya dah rasa nikmat tu. Nak cerita tak kerti. Satu lagi sedekah. Hebat dia tak tolong banding. Nak cerita tak kerti kita dapat. Saya cerita. Benar. Saya ceramah. Tuan-tuan macam Ustaz Mia. Dia ceramah. Dia bagi orang RM50. Dapat 500. Ada seorang hamba Allah yang telefon. Nama Yusran. Dia telefon. Ustaz ada forum tak? Ya. Tak tahu mungkin nak bagi lagi bang. Tidak tak jawab. Dia bagi 500. Bagi kat saya pun tak kenal. Dia kata Ustaz bagi kat Ustaz Dr. Mia, bagi kat Ustaz Asri, nak Ustaz. 3 sampul. Saya pun tak buka. Dalam hati saya, ni sahabat kita ni, sampai-sampai tu bagi. Saya ambil gambar Ustaz. Tuan-tuan ambil gambar. Dalam hati saya, kalau dia telefon saja ada bukti. Rupanya 4 hari lepas tu dia telefon. Ustaz dah bagi ke belum? Saya pun hantar tuan-tuan melalui WhatsApp. Saya dah bagi. Cuba kalau tuan-tuan bayang, kalau saya tak amanah. Dia tak bagi, dia tahu tak? Dia tak tahu apa. Dia tak dapat apa. Walaupun abang bagi 50 apa, tak dapat. Tapi aku amanah tak ada. Bukan mati amanah, amanah kan? Dia dah faham tu. Ataupun saya tarik 100, dia tahu tak? Dia tak tahu. Tapi saya bagi, alhamdulillah tu pun, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita kawan baik. Kalau tak baik, tak bagi dah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikata. Sebab nampak tu. Saya pernah, dia cerita, mak saya cerita dalam YouTube. Mak saya segala-galanya. Sebab tu kalau tuan-tuan ada mak, bantu mak. Kalau ada anak yatim, bantu. Ibu tunggal, bantulah. Baru ni isi dia tanya, ni abang nak bantu kau nak kahwin seorang lagi? Ya. Boleh. Saya cari dia. Cari dia mana? Saya cari. Saya pun seronok mak. Abang nak bantu kan? Abang ambil yang umur 60. Allah. Dah nak bantu dia tak ambil 60. 60 pun tak mau. Abang, mana masuk dalam bilik, gigi pun tak ada, kena buah poliden mampu kan? Ni, mak. Saya buka dompet. Tadi cikgu ada 200 bagi kat mak. Mak nak mak. Mak saya siap, dia tengok-tengok. Dek-dek ada duit tak? Sebenarnya sebulan tu duit pun tak ada. Dek-dek ada duit, dek-dek tu budak-budak dalam siam. Dek-dek ada duit tak? Dek akan panjang belakang sebab dia siam. Mak harus disubut. Dek-dek ada duit tak? Saya ada. Dalam hati tak ada. Tapi bang ingat, kita buat baik kepada orang, Allah balas cash. Ambil lah mak beli beras. Tak ada duit ni. Ada. Dalam tak ada. Ambil mak beli beras tak? Dia tuan kat tangan doa. Ya Allah, bagilah anak aku ni murah rezeki. Saya terima kasih mak, terima kasih. Terus 4 jam tiba-tiba orang telefon daripada Teluk Bintang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Allah hari ke? Ya. Tu okey, bagus. Ni ada. Assalamualaikum. Ni siapa? Aku kok geram. Ada tanya ni siapa tuan? Ni Ustaz ke? Ya. Ustaz boleh datang ke Teluk Bintang? Ustaz ganti Datuk Arudin tak boleh datang. Boleh tak? Saya pun boleh lah. Minyak ada, bawa kereta tak laju tuan-tuan, 3 jam sampai dah. Saya bawa memang 200 ke bawah lah. Sampai rupanya saya ganti Datuk Harudin. Sebelah saya Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebelah saya ni Datuk Abu Hasanin. Saya ganti Datuk Harudin. Saya din apa pun tak ada. Coba ni menggigil ni. Ni Datuk ni. Kan Dr. Zulkifli cakap macam mana kalau forum?
Tuan-tuan yang dikasih oleh Allah, kita kena bersyukur kepada Allah. Saya jenis nak Allah sound direct, mana boleh kita takkan tuan nampak sangat Jumaat depan Ustaz Abdul Ghani nak mati tu. Datuk Abu Hassan mana gelak dia jarang dia. Dr. Zulkifli pun mana gelak. Ramah betul ya. Saya panel pertama, kita pun fakta semua, fakta yang pertama, fakta yang kedua, fakta yang ketiga. Dr. Zulkifli dengar-dengar tu hangguk tuan. Saya ceramah bagi fakta, dia hangguk. Ni saya ceramah di Bita Forum dekat 2 jam lah. Ada di kalangan tuan-tuan hangguk pun dah. Nampak sangat penyokong kerajaan. Hangguk dah sikit. 2 jam dah cari forum ni. Saya pun dah tengok-tengok dia hangguk. Saya pun round kedua, saya buat lawak lah. Saya buat lawak. Dr. Zulkifli gelap. Gelap macam bakal jenazah pun. Datuk Abu Hassan gelap. Ni kami Sukorok ni dekat 2 jam dah. Dr. Mia, Dr. Ustaz Syed saya buat lawak. Ada di kalangan tuan-tuan gelap pun dah. Tahu dia gelap lah sikit. Senyum pun jadi lah. Tidakkah senyum itu sedekah? Duit tak bagi, senyum pun jadi lah. Haji senyum. Wow! Senyum aku senyum. Terkejut aku senyum. Nasib tak syahid dengan senyum jadi lah sedekah. Nabi orang buat lawak. Anak semua pakai senyum dah. Alhamdulillah. Ustaz Syed senyum. Tolong air. Kan? Saya pun Allah pakai senyum lepas habis dia orang bagi sampul lah. Sampul kan, bagi sampul. Saya pun ambil esok sekolah. Kan saya pun letak atas meja, pergi sekolah, pergi himpunan pagi. Lepas himpunan, pergi kantin. Mama, mi goreng satu. Mama tumis dia baru terfikir. Mi goreng apa? Duit tak ada. Mama cancel. Kenapa Ustaz? Saya puasa hari ni. Puasa apa? Duit tak ada. Baru terfikir, sampul telur intan. Lepas 2.5 balik cari sampul. Bagi kat mak 200, buka sampul ada berapa? Ada RM4,000. InsyaAllah. Tengok Tuhan bayar cash. Malam ni jangan bagi RM4,000 lah. Agak-agak patut lah tu. Psikologi pandai. Alhamdulillah. Tengok bagi kat mak Tuhan bayar cash. Bang, itulah kehebatan sedekah. Tuan-tuan nak buat bang. Bila dapat? Mungkin tak sekarang. Mungkin 2 tahun, 3 tahun akan datang. Anak kita jadi manusia pun jadilah. Anak kita duduk dalam rumah tak ada masalah. Jadilah. Sebab apa? Mungkin sedekah. Isteri kita taat kita. Jadilah. Mungkin sedekah. Kita ada mak ayah. Boleh taat mak ayah kita. Mak ayah kita tak ada masalah. Mak mentua tak ada masalah. Mungkin sedekah. Bang, syukurlah bang dengan nikmat Tuhan bagi. Ambil nikmat sedekah ini sebagai input kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dimaklumkan forum kita malam ni sampai pukul 9 saja sepatutnya. Patut saya rasa sangat tertarik dengan perkongsian Ustaz Abdullah Khairi tentang mahat tahfiz beliau. Tadi kita dah lancar di rumah untuk masjid. Boleh tak Ustaz kita lancar sekali lagi khusus untuk mahat tahfiz malam ni? Boleh Sebab saya rasa ada di kalangan kita yang insya-Allah berminat juga. Dia dah ada saham di masjid ni. Dan insya-Allah dia nak juga ada saham pahala bersama Ustaz Abdullah Khairi di Asy-Syafi'i. Jadi kita akan buka sejadah nanti, orang lelaki bagi orang lelaki, orang perempuan bagi orang perempuan. Kita sama-sama menyumbang untuk tahfiz Asy-Syafi'i di Pulau Pinang. Saya semangat sangat sebab saya pernah sampai di sana dan tengok keadaan yang sangat menarik. Kalau ada di kalangan kita yang ada peluang ke Penang, pergilah juga tengok kat sana. Kat mana Ustaz? Beliak Pulau? Beliak? Nasi Gelugak. Nasi Gelugak kan. Boleh carilah tempat tu. Sebut je Mondok Ustaz Abdullah Khairi, masyarakat kat sana tahu. Sebagai kesimpulan perbincangan kita pada malam ini, saya nak bagi masa sedikit lagi kepada orang yang dari jauh dah. Ustaz Izzah dia orang bagi ni dah. Ustaz Abdullah Khairi buat sedikit lagi kesimpulan keseluruhan perbincangan kita pada malam ni. Saya silakan insya-Allah. Silakan bagi penutup. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, akhir 5 minit tuan-tuan. 5
Nabi SAW sebut, ala inna rahal islami dairah faduru ma'al islam haisudah. Ketahuilah paksi kisaran Islam sentiasa berfungsi. Walau macam mana pun Islam ni nampak indah ke, cantik ke, berat sebelah ke, tuan-tuan suka tak suka, faduru ma'al islam haisudah. Duduk dalam Islam tuan-tuan, tak rugi. Ala innal Quran wal sultan sayaftariqani faduru ma'al Quran haisudah. Quran dan pemerintah akan berkelingkar, tuan-tuan kena pegang Quran. Tak rugi tuan-tuan. Kemudian dia kata apa? Sayakunu alaikum umarah fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Akan lahir di kalangan kamu pemimpin yang kamu taat mereka dan sesat kamu. Kalau kamu lawan, dia bunuh kamu. Kita nak buat macam mana? Kita kena pegang Islam dan Quran. Tuan-tuan, fikir yang ini. Wahai orang yang duduk Sungai Raman, pegang ini, Quran, Islam. InsyaAllah kita selamat. Kemudian kita nak buat macam mana? Sahabat tanya, kanaf'alu lil hawariyin, jadilah penolong-penolong agama Allah. Saya hanya mampu berceramah tuan-tuan. Ada orang mampu dengan sedekah, bagi sedekah. Ada orang mampu dengan hadir ni. Ni hadir malam ni pun di antara kemampuan yang cukup hebat, bukan senang. Kalau lah kita ceramah tuan-tuan tak hadir macam mana? Problem tuan-tuan tu mati-mati sanggup tunggu, duduk. Sagi macam tu, sagi macam tu, sagi duduk juga. Nu macam nu. Duduk tu kan, faduru ma'al Islam. Kita kena duduk dalam Islam kan. Hawari penolong-penolong agama Allah. Kita tolonglah. Kita boleh ceramah. Tuan-tuan boleh bantu. Tuan-tuan boleh datang. Macam profesor, dia boleh ceramah, tapi duduk dengar ceramah tuan-tuan. Apa yang kita pun boleh bantu. Macam mana? Hawariyin nusyiru bil manasyi. Zaman Nabi Isa tuan-tuan, zaman Nabi Musa, nusyiru bil manasyi. Penolong agama Allah itu digergaji kepala. Kita kena gaji tak? Gaji pun tak kena potong. Ni datang rumah Allah ni gaji kena potong tak? Tak ada, minta keluar sikit. Nusyiru bil manasyi, mereka digergaji kepala. Wa hummilu ala al-khasham, disalib di tiang salib. Nak Islam disalib digergaji, kita kena tak? Dah tuan-tuan, semata duduk 2 jam untuk manfaat, tu pun ada orang gelisah tuan-tuan. Nusyiru bil manasyi wa hummilu ala al-khasham, mautum fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Mereka kata apa? Mati taat perintah Allah lebih baik pada hidup derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang, jadi orang yang taat bang, tak rugi bang. Dunia untuk akhirat kita bahagia, untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata setakat tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dapatkan buku saya ni, kalau nak bantu tu, harga dia RM20 nama dia. Yang Dr. Mia punya harga RM20 juga. Tapi dia nipis, aku tebal. Orang jam dia. Aku sama tuan-tuan. Nampak sangat untung lebih. Dan lagi entah tuan-tuan, sound there. Dia dapatkan buku ni, insyaAllah. Ada kat mana buku tu? Buku tu ada kat mana sekarang? Ada sahabat kita di belakang tu. Ada sekali. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung perbincangan kita dalam Gurauan Sinda pun banyak pengajaran-pengajaran. Moga-moga kita dapat sesuatu lah untuk kita pulang. Dan insya-Allah sebagai kesimpulannya kita harapkan pada jemaah yang hadir pada malam ini, kita melihat nasihat-nasihat daripada kedua-dua panel kita. Bukan saja kita hadir majlis ilmu kerana gabungan pada malam ini, maka hadir jugalah dalam majlis-majlis ilmu yang seterusnya. Mungkin ada Ustaz Izhar, kita biasa tengok kat TV, Ustaz Abdullah Khairi kita biasa tengok di YouTube. Ada ramai lagi ustaz-ustaz yang tak masuk TV, yang tak masuk YouTube, tapi ilmunya lagi hebat daripada yang masuk TV, masuk YouTube. Adanya guru-guru yang tak masuk TV, tak masuk YouTube, tapi amal solehnya lagi hebat, tak tinggal tahajud tiap-tiap malam. Carilah keberkatan ilmu tersebut, carilah keberkatan berada dalam taman syurga di dunia. Moga-moga memudahkan kita ke taman syurga di hari akhirat. Bawa isteri, bawa anak-anak, bawa keluarga. Di sinilah benteng terakhir rumah di masjid ini. Saya minta maaf dalam pengendalian baru ini kalau ada sebarang kekurangan. Moga-moga ada manfaatnya. Saya segera balik pada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.